semua bersabar ya. Ya, ya. Assalamualaikum Saya mau masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah Rasulillah Ustaz. wa ma taufiqi illa Alhamdulillah billah. Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat ya? Miss, saya ingat. Ya, Sihat Alhamdulillah. Ustaz. Setia Ya, menunggu alhamdulillah. Ustaz menjawab Ustaz soalan semua jemaah Jangan tunggu bertanya. saja, ulang kaji, jangan tunggu saja. Ya, ulang kajilah sementara menunggu Ustaz tu. Jangan berbual-bual kosong ya. Ambil peluang ya. Ustaz bagi peluang 25 minit ya untuk bincang-bincang apa yang sepatutnya lah ya. Tuan-tuan kena gunakanlah platform ni untuk sambil tanya-tanya kawan-kawan macam mana belajar ya. Macam mana nak mudah, senang faham. Macam tu lah. Okey, jadi hari ini kita seperti mana biasa ya. Biasanya kita akan ulang kaji sikit. Kemudian kita akan bagi tajuk barulah ya. Jadi seperti mana kita sudah sebut ya, kita sudah perkenalkan 3 kategori noun ya pada minggu lepas. Jadi harap semua sudah hafal lah ya. Yang pertama kita panggil nominative noun ya. Jadi yang pertama kita panggil nominative noun. Jadi nominative noun ya. Yang kedua accusative noun, yang ketiga genitive ya. Jadi harap-harap semua dah familiar ya dengan nama-nama ni. Ulang balik, yang pertama nominative noun ya. Nominative noun. Yang kedua kita panggil sebagai accusative, nombor 3 genitive. Jadi tolong dihafal lah. Ustaz dah bagi seminggu 7 hari dah untuk tuan-tuan hafal. Jadi kebiasaan nominative noun ini ya, dia pada subjek tu ya, subjek. Jadi kalau dia subjek ya, dia fokus pada discussion tu. Subjek ni adalah perkara yang kita fokuskan ya dalam perbincangan. Jadi kalau kita cerita tentang Muhammad, maknanya subjek tu Muhammad lah. Ya. Jadi objek ya, kita dah tahu objek ya. Objek ni benda yang kena ya. Macam kita kata Muhammad makan kurma. Jadi kurma tu ya objek sebab dia kena makan. Ya, makan tu ialah verb lah ya. Kemudian ya ada satu lagi kita panggil noun after preposition. Ya, noun after preposition ataupun ya dia adalah second noun. Ya, dia kalau second noun dia juga dibariskan bawah. Kita sudah bagi contoh ya, tapi kita akan tengok contoh yang lebih tepat lagi lah. Okey, nominative noun kita dah sebut ada 2 bentuk. Satu yang with alif lam, Allahu sebagai contoh. Yang kedua tak ada alif lam tapi ada tanwin, Muhammadun. Ya, ada yang ada alif lam. Contoh yang paling klasik ialah lafaz Allah, Allahu, ya. Jadi Allahu dhammah. Jadi dhammah tu menunjukkan dia adalah subjek dan dia nominative noun, ya. Muhammadun tak ada alif lam, ya, tetapi dia ada tanwin di hujung dan tanwin tu dhammah, tanwin dhammah. Dia juga boleh jadi apa, ya, boleh juga jadi subjek. Jadi bila dia subjek, dia adalah nominative noun juga. Ya, setakat ni kita perkenalkan subjek tu nominative noun. Okey, terimalah ya. Yang nombor 2 kita bincang pasal accusative noun. Kita bagi contoh yang sama juga Allah ya dan juga Muhammad. Cuma barisnya sudah bertukar ya. Asalnya Allahu, sekarang Allah. Kalau Muhammadun jadi Muhammadan. Cuma bila Muhammadan kena tambah alif di belakang. Ya, memang bila tanwin ada alif di belakang. Ini memang automatik lah. Ya. Jadi mana datang alif tu? Alif tu datang sebab ada tanwin. Ya, ada tanwin fathah. Jadi Muhammadan. Muhammadan kena taruh alif. Muhammadun tak perlu alif. Muhammadin tak perlu. Ya, Muhammadan mesti kena letak alif di akhir. Itu kalau dia dalam bentuk objek. Ya, ni yang normal ya, yang normal. Ni semua kita cerita pasal normal noun yang boleh dibaca 3 cara ya. Contoh Allahu ya. Cara pertama Allahu, cara kedua Allaha, cara ketiga Allahi. Kan 3 cara tu boleh baca. Muhammadun sama juga, Muhammadun cara pertama, cara kedua Muhammadan, cara ketiga Muhammadin. Jadi bila sesuatu noun ya, isim ataupun noun kita boleh baca dengan 3 cara ya. Dhammah, fathah dan kasrah, maka kita kategorikan dia sebagai normal noun. Noun yang normal. Ya, noun yang normal ni terbahagi 3, ada nominatif, ada akusatif, ada genitif.
Ya, tu kita dah ulang pada kali ni lah. Ya, kita dah sebut pada minggu lepas. Okey, selesai. Ya. Ada soalan untuk 1, 2, 3? Rasanya tak ada ya, sebab semua dah faham. Ya. Kalau tak ada soalan, kita masuk kategori noun juga, tapi untuk yang ada tak marbutah. Macam mana je tak marbutah? Ya, tak, dia bukan ta. Dia ada hamzah di belakang. Jadi tak panjang, marbutah, marbutah. Tak marbutah, ya. Tak marbutah biasanya nama lelaki atau nama perempuan. Bukan perempuan saja, lelaki pun ada dengan tak marbutah. Kita dah bagi contoh ya pada minggu lepas, kita baca balik. Dan yang tak marbutah ni sama ada lelaki atau perempuan, kita hanya boleh baca dengan dua cara saja. Mana dia bukan normal noun lah. Dia bukan normal. Ya. Contohnya, ya, nama lelaki Hamzah. Ya, Hamzah. Kita tak boleh letak alif lam dan kita tak boleh letak tanwin. Dua-dua tak boleh. Ya. Sebab tu kita kata dia abnormal. Ya, kita kalau dia jadi subjek, kita baca dia dengan Hamzatu. Hamzatu. Ya. Kalau dia adalah subjek. Kalau dia adalah objek, Hamzata. Hamzata. Ya, kalau dia jadi objek dan dia accusative noun. Tapi kalau dia adalah apa ni, ya, noun yang datang selepas preposition, selepas 9 preposition tu kan, min, ila, an, ala, fi, kabili, ma'ah, ya, ataupun rubah, ya, ada 9 semua. Jadi yang itu kita sebut apa ni preposition. Dia partikel tapi partikel jenis preposition. Ya, maknanya particle of preposition, ya, dan dia punya kategori genitive noun tetapi bacaan dia tetap hamzata. Kerana tak marbutah kita tak boleh kasrahkan dia. Ya, kita tak boleh kasrahkan dia, ya. Jadi kita kena baca dengan fathah saja. So ada dua je cara baca. Hamzatu kalau dia subjek, hamzata kalau dia objek, dan hamzata juga, ya, kalau dia adalah noun yang datang selepas preposition ataupun dia jadi second noun, ya. Ingat tak minggu lepas, ya, bila Kak Mazidah kata, oh dia ingatkan yang apa, yang genitive ni kalau dia noun after preposition saja. Betul, ya, tapi ada tambahan yang kita dah tahu, mungkin Ustaz tak sebut secara jelas, ya. Jadi kita bagi tahu sekarang ni. Kalau hamzata tu, ya, hamzah tu dia jadi second noun. Maknanya dia compound noun lah. Dia compound. Compound terdiri daripada dua noun kan? Ada first noun, second noun. Jadi second noun tu dia genitive juga. Ya, jadi ada dua lah yang kita dah jumpa genitive ni. Sama ada dia noun after preposition. Nombor satu, ingat balik. Noun after preposition. Tolong salin. Noun after preposition. Itu genitive. Yang kedua ialah kalau dia merupakan second noun daripada compound noun. Ya, macam mana compound noun? Kita dah sebut tapi kita akan detailkan pada hari ini. Okey, itu Ustaz, contoh hamzah kalau nama tak marbutah tapi nama lelaki. Kita tengok pula tak marbutah nama perempuan. Sama-sama, tak ada beza. Cuma dia punya perbezaan ialah jantina saja. Hamzah tu lelaki, Aisyah perempuan. Tetapi baris sama. Aisyah tu. Kalau dia jadi subjek, ya, dia Aisyah tu. Kalau dia jadi objek, Aisyata. Macam tadi Hamzata. Dan kalau Aisyah ini datang selepas preposition, tetap dibaca dengan Aisyata. Ataupun Aisyata dia jadi, ya, second noun daripada compound noun. Ya, compound noun terdiri daripada dua, ya. Maka Aisyah jadi second noun, ya, dalam compound noun tersebut, maka kita baca dia dengan Aisyata juga, ya. Dan dia kategori genitive noun. Okey, ya, setakat ni ada soalan apa-apa silakan. Minggu lepas dah buat, minggu ni ulang balik. Kalau ada soalan lagi, ada pun nak tanya? Ya. Ada soalan silakan. Tak ada ya. Okey, tak ada makna faham ya. Jadi jangan kita dah jauh nanti tuan-tuan baru tanya balik ya. Jadi tolong kalau ada soalan sila sekarang. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tengok feminine plural pula. Tadi ya, tadi tak marbutah ya. Yang ini bukan tak marbutah. Feminine plural di hujungnya alif dan ta ya. Di hujungnya adalah alif dan ta.
Contoh as-sadaqatu panjang. As-sadaqatu, ya. Bukan as-sadaqatu. As-sadaqatu ada alif dan ta. Mutasyabihatu, ya. Dia ada apa kita panggil? Ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya tak marbutah dia, tak maftuhah dia, ya. Dan ada yang ada alif lam macam ni as-sadaqatu alif lam. Ya, as-sadaqatu. Tapi kalau dia tak ada alif lam, dia ada tanwin mutasyabihatun, tapi tetap alif ta di belakang. Ya, masih ini alif ta untuk as-sadaqatu, yang ini alif ta untuk mutasyabihatun. Pasal apa ada tanwin mutasyabihatun? Sebab tak ada alif lam di awal. Ya, as-sadaqat sebab apa tak ada tanwin? Sebab ada alif lam di awal. Itu saja. Alif lam ataupun tanwin. Alif lam di awal, tanwin di akhir. Ya. Kita tengok kalau dia jadi subjek, nominative noun, as-sadaqatu. Ya. Tapi kalau dia jadi objek, as-sadaqati. Boleh tak as-sadaqata? Tak boleh. Kerana memang kaedah dia macam tu. Ya. Al-Quran dah buat macam tu kaedah dia, so kita follow saja. Ya, walaupun tak ada sebab yang munasabah, ya, yang dalam kepala kita boleh terima, tapi sebab Quran dah tunjuk macam tu, terima sajalah. Ya, kita tak boleh apa kita panggil, ya. Kita mungkin tak sampai pemikiran kita untuk fikir, ya. Sebab tu ada benda yang Allah jelaskan, ada benda yang kadang-kadang menjadi tanda tanya, tapi dia menjadi rahsia Allah. Oleh kerana dia rahsia Allah, ya, kita terima saja sebagai hamba, ya, hamba Allah yang beriman, kita terima. Sami'na wa ata'na. Ada benda-benda macam tu, ya, sebab dia benda keimanan, kita terima saja. Kemudian kalau dia jadi objek, kalau dia jadi noun after preposition, ya, ataupun dia jadi second noun, maka as-sadaqati juga. Tak boleh as-sadaqata, tak ada, ya. Kalau tadi tak marbutah, hanya ada fathah. Ya, objek pun fathah, noun atau preposition pun fathah. Di sini, ya, kalau di objek kasrah, as-sadaqati. Ya, kalau dia noun atau preposition atau second noun, as-sadaqati sama. Ya, nombor 2 dan nombor 3 sama. Macam atas juga, 2 dan 3 sama. Ya, Hamzah, Hamzata, Hamzata, Aisyata, Aisyata. Ya, as-sadaqati, as-sadaqati sama. Kalau kita pergi kepada feminine plural yang tak ada, yang ada tanwin, tak ada alif lam. Ya, letak tanwin je lah, ya. Instead of letak domah, letak tanwin domah. Mutasyabihatun. Bukan mutasyabihatu, ya, sebab dia tak ada alif lam, mutasyabihatun. Kemudian mutasyabihatin kalau dia jadi objek. Kalau dia jadi, ya, noun after preposition ataupun second noun, mutasyabihatin. Ya, dan tiga-tiga ni masih sama, nominatif, akusatif dan genitif. Selesailah. Itulah, ya, dia punya apa ni, 3 kategori yang selalu kita jumpa dalam Quran, dalam hadis, ya, dan seumpamanya. Okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Ya, Tan Sri ada apa nak tanya? Ustaz, Tan Sri tak boleh masuk lah Ustaz. Kesian dia. Oh, tak boleh masuk. Sebab apa tu? Itulah kita trying to solve her problem lah ni. Tuan Haji Nazri dengan I been trying to check what's wrong. Masalah dia punya gadget lah kot. Yes, probably her device lah kan. Masuk Dia telefon tak ada. boleh. PC dia tak boleh masuk. Telefon boleh. PC. Oh. So now Pakai she's on telefon the... lah. Pakai Cuba phone aja simpan lah. dulu. Okay, Dia Tan suruh Sri dah restart. masuk? Tan Sri? Dia suruh restart PC dia. Okay. So tapi Tan Sri dah sekarang ni dah on dengan phone ya? Dia kata boleh, telefon boleh dia kata. Okay. Alright. Sudah, ya. Contoh pun kita dah bagi. Ini contoh yang klasik yang kita dah bagilah. Ya, tapi sebab dah tengok tu, sebut jelas sekali lagi. Ya, Muhammadun kan? Muhammadun kita tahu. Dia di awal ayat. Ya, dan dia fokus perbincangan. Maka kita tahu dah dia subjek. Kalau dia subjek, dia nominative noun. Barisnya di mana? Mesti tanwin domah. Ya, Muhammadun. Boleh tak baca Muhammadu? Tak boleh lah sebab dia tak ada alif lam. Ya, tanpa alif lam di awal, kita kena gantikan dengan tanwin di akhir. Muhammadun, ya. Dan dia adalah subjek. Semua orang tahu dia subjek. Dan dia nominative noun, ya. Kerana subjek memang nominatif. Tak pernah subjek tu jadi accusative, genitive, tak boleh. Subjek mesti nominatif, ya. Kemudian apa verb dia?
Ya, ini yang basic lah. Ya, subjek diikuti oleh verb, diikuti oleh objek. Ya, dan ayat tu lengkap. Kalau kita kata Muhammadun da'an nasa, sudah. Ya, ayat tu dah lengkap. Tapi kalau kita nak aksesori, kita tambah ila, ya, Allahi, ilallahi. Itu tambahan. Tapi 3 kolom yang pertama daripada kanan tu, Muhammadun da'an nas, itu sudah melengkapkan ayat. Ya. Yang lain-lain itu hanyalah aksesori tambahan saja, ya, untuk menambah cerita, memanjangkan cerita. Tapi cerita asal kita dah tahu. Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a telah menyeru, ya, umat manusia an-nasa. Pasal apa baca an-nasa? Sebab dia accusative noun. Sebab dia objek. Bila dia objek kena baca fathah. Tak boleh baca dengan dhammah. Ya, yang baca dengan dhammah apa? Subjek. Yang baca dengan fathah, ya, apa ni? Apa? Objek. Okey, boleh ya? Selesai. Kemudian ada particle of preposition. Apa? Ila, ya. Jadi bila ada ila kita dah tahu. Noun yang datang selepas ila, sebab ila tu preposition, noun yang datang selepas dia, ya, adalah genitive noun. Bila dia genitive noun, ya, barisnya mesti baris bawah. Ya. Cuma soalan dia nak letak apa ni, kasrah saja ataupun kasrah, 2 kasrah. Nak letak tanwin kasrah. Maka jawapannya ialah kasrah saja. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam di awal. Allahi. Tak boleh baca Allahin. Tak boleh. Allahi. Itulah, selesailah. Ya, tu cerita dia. Assalamualaikum. Okey, ya. Assalamualaikum. Sorry lah, tadi saya tertutup sekejap tadi telefon, betul tak dapat jawab. Memang Tuan Haji Nasri, saya memang tak boleh masuk lah. Memang keluar balik, an unknown error occurred. Jadi saya tak boleh masuk Zoom. Tak boleh, Tak boleh. I think maybe it's my system because everybody else boleh masuk kan? Boleh dia, Ya. telefon, It's my computer lah, aku tak tahu. Must check pakai phone je lah Tan Sri hari ni. Ya. Pakai phone lah hari ni ya. Okey. Alright. Ya, pakai phone je lah, ya. Ya, saya pakai phone. Ya. Ya. Jadi Al-Baqarah, ya. Kita terus apply kepada Al-Baqarah. Al-Baqarah 285 pun dah sebut, tapi sebagai ulang kaji, ya. Kullun amana billah. Kullun amana billah. Ya, bunyi kullun tu pun kita tahu dah. Dia nominatif noun. Kullun tu, dhammah tu kita tahu. Dia mesti nominatif. Boleh tak kita kata kullun adjektif? Macam mana? Dia dhammah. Dhammah nominatif. Ya. Dia duduk di awal ayat. Bila duduk awal ayat, dia nominatif noun. Apa lagi pilihan yang kita ada? Dia mesti subjek. Ya, kullun. Boleh baca kullin? Tak boleh. Mana ada preposition depan dia? Ya, tak ada preposition. Okey, ya. Jadi bila kita dah tahu dia punya fokus subjek dia ialah kullun, maknanya setiap, ya, setiap manusia lah, ya, manusia, dan kita umumkan dia manusia dan jin kerana ayat yang menyebut tentang keimanan, ya, itu memang merujuk kepada manusia dan jin sebab kedua-dua ni adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah. Ya, makhluk lain tak perlu sebut. Malaikat tak perlu tanya sebab malaikat sentiasa taat. Ya, kalau apa ni, manusia dan jin ada yang taat, ada yang tidak. Syaitan, ya, sudah dianggap mengingkari. Okey, selesailah, ya. Jadi amanah mana telah beriman. Setiap manusia ataupun setiap jin telah beriman. Amanah, ya, Haji Megat dah tanya minggu lepas, amanah mesti lepas amanah B ke? Amanah memang B. Tak ada pilihan. Amanah B itu dia punya regu dia. Ya, dia punya penjodoh dia, penjodoh bilangan dia. Ya, bukan penjodoh bilangan lah, tapi maknanya dia punya regu dia lah. Amanah B. Boleh tak amanah ala, amanah li? Tak boleh. Amanah mesti amanah B. Ya, itu dia punya apa kita panggil? Dia punya ayat dia. Ya, amanah B telah beriman. Ya, billah dengan Allah. Ya, kalau bahasa Melayu kita terjemah telah beriman kepada Allah lah. Tapi tak boleh letak ilah. Ya, kita tak boleh letak ilah. Kita kena letak amanabi, ya, telah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanabi telah beriman billah dengan Allah. Okey, ya. Jadi oleh kerana ada preposition, ada B kat situ kan, ya. Jadi perkataan ataupun noun Allah tu mesti di baris bawah. Kita dah bagi tahu tadi. Ya, kita baliklah, ya. Balik pada kaedah tadi, ya. Allah cuba tengok. Kalau dia datang selepas preposition, barisnya bawah, Allahi. Kalau dia jadi objek, Allaha. Kalau jadi subjek, Allahu. Ya, sekarang ni Allahi. Sebab apa? Ya, sebab dia datang selepas perkataan ilah.
Ya, jadi illallah, ya. Ni contoh tadi kan, ya. Jadi maknanya kita bila kita apply dia sama, ya. Billah pun sama. Ya. Oleh kerana ila pun preposition, be pun preposition, ya. Noun yang datang selepas dia mesti baris dia bawah. Kerana noun itu berada dalam bentuk genitive. Genitive noun dah dia. Ya, genitive noun. Okey, selesai. Kullun amana billah wa malaikatihi, ya. Juga menimbulkan isu pada minggu lepas Kak Mazidah. Ya. Masa Kak Malaikah tu dapat. Masa kutub tu, ya. Ingat tak lagi, ya? Kak Mazidah tanya. Ingat. Ya. Kak Mazidah memang ingatlah, orang lain maksudnya, ya. Jadi orang lain, ya, mungkin tak ingat. Ya, tapi kalau tuan-tuan buat ulang kaji, dengar balik mesti ingat. 2 kali, 3 kali dengar, lekat tak kepala. Ya. Wa kutubihi, ya. Jadi setiap manusia dan jin telah beriman. Pasal apa telah? Sebab dia past tense. Telah beriman kepada Allah ataupun telah beriman dengan Allah, ya. Dan beriman dengan para malaikat. Kita kena terjemah para malaikat sebab malaikah is a plural noun. Malaikah ni plural. Ya, dia plural, dia bukan singular. Kalau singular malak. Malakun singular. Malaikah itu plural. Jadi setiap manusia ataupun apa ni jin, ya, telah beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya. Nya dekat belakang he tu, nya tu ialah Allah, ya, dan malaikatnya, para malaikatnya. Malaikat siapa? Malaikat Allah lah, ya. Kemudian wa kutubihi, dan beriman juga, ya. Dan beriman juga dengan kitab-kitabnya. Beriman dengan kitab-kitabnya, ya. Wa rusulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya. Ni semua plural. Malaikah, para malaikat. Kutubihi, kitab-kitabnya. Rusulihi, rasul-rasulnya. Tiga-tiga ni plural. Yang tak plural Allah. Sebab Allah singular. Ya, Allah tu esa, mana boleh plural. Jadi malaikat boleh plural. Kitab-kitab boleh plural sebab ada 4 kitab kan. Ada Taurat, Injil, ya, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Dan rusul, ya, paling kurang kita tahu ada 313 rusul. Ya, kalau seorang rasul, kalau jamak rusul. Ya, seorang rasulun, jamak rusulun. Kat sini pasal apa tak ada tanwin? Mana boleh tanwin? Ya, sebab dia jadi first noun. Dia jadi first noun. Kat mana first noun? Yang mana first noun? Rusulihi. Yang mana first noun? Rusuli itulah first noun. Ya, yang he itu ialah second noun. Pasal dia kan compound. Ya, rasulnya kan dua perkataan tu. Ya, Kak Rabiah, rasulnya. Rasulnya, ya, ada berapa perkataan? Ada 2. Ya. Mana perkataan yang pertama? Rasul ke nya? Kak Rabiah, yang mana satu? Yang mana satu? Rusulu dan rasul he itu nya Ustaz, dan rasulnya. Dia Ustaz tak jawab lagi. Apa dia? Dan rasulnya. Ustaz tanya apa dia? Dia Ustaz, yang mana satu? Yang mana satu? Noun yang pertama. First noun yang mana? First noun. First noun is Allah. First noun. Mana Allahnya? Tadi kan kita bincang ni. Bincang wa rusulihi. Tiba-tiba pergi ke Allah pula. Bincangnya wa rusulihi. Yang mana first noun? Rasul. Macam mana? Sekejap. Saya bercakap dengan somebody. Boleh? Okay. Balik. Okey. Wa rusulihi. Sekali lagi. Rusul tu noun yang kalau ada in that context rasul tu noun yang pertama, tapi kalau dalam nama malaikat, ya, Ustaz tanya rusul je. Rasul yang noun yang ketiga lah. Kalau by itself is rusul is the noun. Rasul. First noun ke second? First noun. Yang second noun mana second noun? Second noun is Rasul. Dia macam tak dapat ni, ya.
soalan Ustaz, wa rusulihi. Jangan tengok lain. Wa rusulihi. Wa rusulihi tu, ya, ada tiga perkataan kat situ tu. Wa rusulihi. Ya. Yang mana first noun, yang mana second noun? Dah dengar dulu. Yang mana first noun, yang mana second noun? Simple je. Apa jawapan dia? So, second noun. He itu Tak dengar, first noun. tak dengar. Ya? He itu first noun, and then Rasul second noun. Mana ni Kak Robiah? Takkanlah rusul tu mula-mula dia jadi second noun. Rasul first noun. Rusul tu lah first noun. Ni itulah second nounnya. Tadi Ustaz. Tak, Kak Robiah dapat ke tak ni? Kalau dapat tak apa. Ketawa-ketawa Ustaz okey je ketawa-ketawa. Tapi ketawa-ketawa dapat. Jangan ketawa-ketawa tak dapat. Itu ya, sedih lah. Ya. Wa rusulihi. Cuba terjemahkan. Wa rusulihi. Apa terjemahan bahasa Melayu? Kejap. Bagi Ustaz habis cakap dulu. Kejap. Bagi Ustaz habis cakap. Jangan menyampuk. Ya. Wa rusulihi. Terjemahkan bahasa Melayu. Semua tu. Tiga-tiga tu. Dan Rasulnya. Dan Rasulnya. Dan tak dengar. Dan Cuba jawab betul-betul. Dan Rasulnya. Okey, dan rasul-rasulnya. Jadi yang mana satu noun yang pertama? Which one is the first noun? Rasul. Okay. Which one is the second noun? Nya tu lah. Nya. Ya. Nya tu. Okey, tak apalah, dapatlah tu. Ya. Jadi macam mana boleh tadi Kak Robiah kata rusul tu adalah second noun. Ya. Terbalik. Jadi yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan tu adalah first noun. Yang sebelah kiri dia mestilah second noun, sebab bahasa Arab kan baca pada sebelah kanan. Sebab tu kita terjemahkan dan rasul-rasulnya. Ya, sebab bahasa Melayu dia guna rasul-rasul, bahasa Arab rusul. Rusul tu. Jadi waw tu apa Kak Robiah? Waw tu. Partikel apa? Partikel connection. Partikel connector. Partikel connector, ya. Okey, ya, selesai. Terima kasih, ya. Jadi apa kita panggil? Wa kutubi sama juga. Wow tu ya ialah partikel connector. Ni Ustaz dah tulis semua detail-detail lah Ustaz letak. Wow tu partikel connector campur dengan kutubi. Kutubi tu genitive noun dia. Ya, sebab baris bawah kutubi, ya, kita tengok dia baris bawah pun kita dah tahu dah genitive. Kalau baris dia fathah, apa noun Kak Robiah? Kalau fathah, noun apa? Kalau atas is tiga je. Kalau bawah genitive. Kalau fathah? Nominatif. Apa nominatif pula, ya? Accusative. Sebab Ustaz bimbang akak tak dapat ni. Kalau akak dapat tak apa. Tiga je Kak. Balik atas balik. Masalahnya Balik selalu atas balik. Okey. Masalah apa? Tak, masalahnya selalu in bahasa ni, in English. So Yalah. Bahasa Melayu kan dah biasa. Bahasa Yalah, Arab pun dah tapi lama belajar bahasa kan. Jadi kelas kita memang guna English, ya. Ustaz pun tak guna English semua. Ustaz campur-campur juga tu. Ya. Jadi tolong ingatlah. Sebab akak ada seminggu untuk ingat. Kalau akak ingat hari Isnin, ya, hari Isnin ingat nominatif takkanlah 24 jam tak ingat. Mustahil. Allah buat otak kita ni. Ustaz ni kan dia bagi sengun kan. Apa dia? Tak dengar? Tak boleh saya tanya nominatif noun tu dalam bahasa Malaysia apa Ustaz? Dalam bahasa Malaysia tak ada. Tak ada. Bahasa Malaysia memang tak ada. Sebab bahasa Malaysia memang tak ada istilah. Kalau tanya bahasa Inggeris ada nominative noun. Ya. Kalau tanya bahasa Arab ada. Bahasa Arab akak biasa tak?
Okey, bahasa Arab apa Ustaz? Nama dia marfu'un nama dia. Biasa tak biasa? Kalau tak biasa tak apa. Baik pakai nominative noun. Okey, masuk. Okey, masuk. Okey. Faham tak? Okey, Tak Ustaz faham. tanya. Tak, ni Ustaz tanya. Marfu' tu faham ke tak? Kalau tak faham, lebih baik pakai nominative noun. Macam mana? Okey, Boleh? boleh Yang insya-Allah. mana okey? Masuk tu kena refer lah. Masuk. Marfu', ya. Okey, akak Ya. cakap suara hilang-hilang. Ya, Ustaz tak tahu apa sebab, ya. Oh, ya. Akak pakai apa tu? Pakai Mungkin phone. phone. I'm using Okey, phone. pakai phone. Ya, tak apa. Okey, tak apa Kak. Akak boleh berehat. Ustaz tanya orang lain pula, ya. Jadi nominative Terima kasih, noun, ya. Ustaz. Nominative noun. Okey, sama. Ya. Sorry ya, Assalamualaikum, bukannya nak Ustaz. bagi takut ke apa tak? Ya, okey silakan. Ustaz, apa ni? Rasul, Rusul. Ya. Ra tu Apa dia soalan dia? baris atas, ada juga ketikanya ra tu baris depan. Apa perbezaan Ustaz? Rasul dengan Rusul. Rusulun dia singular, rusulun jamak. Rusul tu kan Rasul? jamak tu. Ra baris Rasul kan atas. mufrad, singular. Oh, Rasul singular. Ini rusul ni ra sin lam, ini plural Haji Megat. Ini kita panggil plural ni, ya. Ni broken plural, jamak, ya, jamak taksir dia kita panggil. Jadi ra sin lam. Yang satu lagi tu ada waw selepas sin tu. Ra sin waw lam kan? Rasul. Ya, rasul. Kalau rasul tu dia singular, satu orang. Tapi kalau rusul maknanya 3 atau lebih. Ya, dan rasul bukan 3 atau lebih, rasul ada 313 rasul daripada hadis Ibnu Hibban. Ya, kalau nabi ada 1000, ya 124,000 nabi. Seperti mana yang tercatat ya dalam peristiwa Isra, ya, Isra Nabi. Ya, Nabi mengimamkan 124,000 nabi kan. Jadi bila sebut 124,000 nabi itu termasuk rasul jugalah. Sebab rasul kan 13 orang aja. Yang kebanyakannya itu adalah nabi, ya. Bukan semua nabi rasul, tapi semua rasul adalah nabi. Jadi yang Haji Megat tanya tadi, ya, apa beza dia? Beza dia singular plural je. Ya. Jadi kalau beza dia boleh. Ya, jadi kalau kita sebut rasul mesti ada waw lepas sin kan? Rasul. Singular lah. Singular, tu menunjukkan singular. Ya. Kalau kita sebut rasul tak ada waw lepas sin, tak betul ya? Ada. Mana ada rasul tak ada. Yang ada rusul. Yang domah rusul aja. Rasul dengan domah, dengan fathah, sorry. Rasul, ra sin waw lam. Cuba catat tuan-tuan. Ra sin waw lam. Ya, dia sebenarnya sikit aja dia punya masalah ni, ya. Kalau dalam kelas fizikal senang je nak tunjuk, ya. Cuma dalam kelas ni payah sikitlah. Okey, sekali lagi tuan-tuan tulis ra sin waw lam. Rasul, ya. Haji Megat, ra sin waw lam ni boleh baca berapa cara Haji Megat? Rasul, rasulan, rasulun, rasulin. 3 cara lah. Okay. Sebab apa dia boleh baca 3 cara? Sebab apa boleh baca 3 cara? Sebab dia jamak salim, muzakkar salim. Mana ada jamak Haji Megat? Kita bercakap sorry. Maaf. Dia bukan apa ni, abnormal noun. Sebab dia normal noun. Pasal dia normal tu lah boleh baca 3. Tuan-tuan jangan lupa balik atas balik. Ya, Ustaz selalu bagi tahu tuan-tuan. Jadikan ni. Ini tangkal dia tuan-tuan. Ini 3 ni. Ya. Rasulun tu macam Muhammadun juga. Dia boleh baca 3 kan? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau Rasul, Rasulun, Rasulan. Tengok Ustaz baca panjang. Rasul. Dia ada tu waw tu. Ya. Rasulin 3. Sebab apa boleh baca 3? Ya, boleh dibaca dengan 3 sebab dia normal noun.
Normal noun. Ya. Macam tu lah. Tapi yang kita bincang rusul ni, Haji Megat, rusul, ya, ra sin waw lam, ra sin lam ni, rusul ni, ini bukan singular. Ni adalah plural. Ya, Ustaz. Ya, ni plural. Tetapi Haji Megat boleh baca dengan 3 cara juga. Rusulun, rusulan, rusulin, boleh baca. Tapi di sini, ya, dalam konteks ni, ayat Al-Baqarah 285 ni, Haji Megat tak boleh baca dengan rusulin. Tak boleh baca rusulin. Itu yang duk bincang panjang dengan Kak Robiah tadi. First noun, second noun. Haji Megat dapat tak mengapa rusuli bukan rusulin? Dapat tak? Rusuli itu sebab dia genitive noun. Kenapa tidak rusulin? Genitive boleh rusulin. Rusulin masih genitive. Rusuli, okey, kejap ya. Rusuli genitive. Rusulin still genitive. Cuma satu dengan kasrah, satu lagi dengan tanwin kasrah. Mengapa di sini wa rusulihi? Pasal apa tak boleh baca wa rusulinhi? Pasal apa tak boleh baca? Oh, tak kena kot. Bunyi tu tak kena. Okeylah, tak apalah, Haji Megat selalu baca Quran, telinga saya tak sedap kan. Tapi sekarang kita bercakap dengan orang yang jarang baca Quran mungkin, ya. Kita nak cerita macam mana? Pasal apa tak boleh baca tanwin pada rusulin? Pasal apa tak boleh baca rusulin? Kena sadar. Pasal apa kena baca rusulihi instead of rusulinhi? Memanglah tak sedap kat telinga, betul. Tapi apa dia punya logik dia? Rasional dia? Ada partikel. Tak tahu. Tuan-tuan telah buat satu. Ada B. Ada partikel. Ada apa? Partikel. Ada partikel, betul. Partikel kan? Okeylah, betul lah partikel. Okey, Ustaz bagi tahu. Tuan-tuan tak dapat yang ni tadi, tuan-tuan. Ya. Ustaz yakin tuan-tuan tak dapat yang ni lagi. Tuan-tuan rasa macam dapat tau. Ya. Believe me. Tuan-tuan tak dapat lagi. Ini simple, tuan-tuan. Ya. Cuba tengok, ya. Okey, sekarang kita katakan Allahi dengan Muhammadin. Ya. Kalau ada depan B, kalau ada ilah lah, kita kata ilah, ya. Ustaz letak. Okey, tuan-tuan fokus pada ni. Tuan-tuan dapat yang ni, tuan-tuan dapat yang lain. Tuan-tuan tak dapat yang ni, tuan-tuan tak dapat. Sebab tu Ustaz bagi satu, tuan-tuan. Ulang 2 minggu, 3 minggu. Sebab apa? Nak bagi tuan-tuan faham. Tak apa. Ya. Katalah Ustaz letak ilah dekat depan Allah ni. Ilah. Ya, ilah. Ilah tu adalah preposition kan? Semua orang tahu. Ilah tu adalah salah satu daripada 9 preposition. Preposition tu partikel lah, of course lah. Ya, takkanlah preposition tu noun. Takkanlah preposition tu verb kan? Preposition adalah partikel. Ya. Katalah letak ilah. Bila kita letak ilah depan Allah ni, dia jadi illallahi kan? Illallahi. Ya, illallahi. Kalau kita letak depan ni ilah, depan Muhammad ni ilah, dia jadi apa? Ya, ilah Muhammadin. Cuba tengok. Pada Allah, dia hanya kasrah. Pada Muhammadin, dia adalah tanwin. Dia tanwin, tuan-tuan. Pasal apa? Tak boleh ke letak Muhammadi? Tak boleh letak Muhammadi? Tak boleh. Salah. Mesti kena letak Muhammadin. Pasal apa? Pasal Allahi ni, pasal ada alif lam depan. Muhammadin, ya. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia tak ada alif lam. Itu basic kan? Basic, tuan-tuan. Ya? Faham ya? Ustaz harap tuan-tuan faham. Ada nak tanya tak? Ustaz letak ganti dengan min. Minallahi sama. Kalau min Muhammadin sama. Kalau alallahi, ala Muhammadin sama, tuan-tuan. Dia tak beza. Allahi itu pun genitif, Muhammadin pun genitif. Cuma ada genitif dengan kasrah, ada genitif dengan tanwin kasrah. Haji Megat dapat tak yang ni? Baik Ustaz, yang ni dapat. Alhamdulillah. Okay, dapat. Cumanya Okay, nak relatekan dengan rusuli. Kita nak apply dia sekarang ya. Okey, apply dia. Itu yang cerita first noun, second noun tu. Yang lama Ustaz cerita dengan Kak Robiah tu, ya. Sampai dia kelang kabut tu pasal nak cerita first noun, second noun tu lah. Ya, Ustaz duk ingatkan tuan-tuan dapat, rupanya sebahagian tuan-tuan belum dapat lagi ataupun keliru. Okey ya. Jadi sekarang kita pergi, kita apply kan. Memang betul, ya. Kullun amana billah. Ada huruf jar kan, ya, ada preposition be.
Bila di sini billahi, maknanya kat sini pun sama. Wa bi malaikatihi. Ya, wa bi malaikatihi. Ini patutnya kat sini. Tapi mana pergi bi tu? Tak, dah gantilah. Ya, pasal dah ada waw, dah ada connector, sentence connector kan. Tak perlulah ulang bi tu. Pada kutubihi pun tak perlu ulang. Pada rusulihi pun tak perlu ulang. Tapi baris dia terkesan tak dengan bi tu? Ya. Sebab tu mana boleh baca amana billahi wa malaikatuhu. Tak boleh. Wa malaikatuhu. Tak boleh. Kalau ikatuhu, nominatif. Wa malaikatahu. Boleh wa malaikatahu. Tak boleh. Dia jadi apa? Jadi accusative. Jadi kena baca wa malaikatihi. Tihi. Pasal apa ti tu? Sebab partikel jadi kan? Betul. Soalan Ustaz, ya. Bukan masalah partikel tu. Partikel tu tuan-tuan dah faham dah. Lepas partikel memang baris bawah. Soalan dia, sebab apa baris bawah ni tak boleh tanwin? Tuan-tuan faham tak? Ya. Pasal apa tak boleh baca wa malaikatinhi, wa kutubinhi, wa rusulinhi? Haji Megat punya jawapan sebab tak sedap dengan telinga. Okey, bolehlah. Ustaz terima. Tapi Ustaz tak boleh bagi makan penuh. Sebab dia bukan sebab tak sedap kat telinga sahaja. Sebab dari segi grammar dia memang tak boleh tanwin. Sebab apa tak boleh tanwin? Itulah masuk cerita first noun, second noun tadi yang Kak Robiah jawab tu. Ya. Sebab Haji Megat fokus balik. Wow, kita dah tahu. Ini adalah sentence connector. Ni tak ada kaitan apa. Dia hanya menyambung cerita je. Fokus dia ialah pada rusuli dengan hi. Ya. Haji Megat tahu tak pasal apa dia tak boleh dibaca tanwin, rusulin? Tak tahu. Sedangkan dia datang selepas preposition. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rusuli itu adalah first noun. He kat belakang itu adalah second noun. Apa kaedah untuk first noun, Haji Megat? First noun, apa kaedah dia? First noun tak boleh ada apa? Tak boleh ada? Tak boleh ada tanwin. Tak boleh ada tanwin. Sebab itulah tak boleh ada tanwin. Patutnya kalau he tu tak ada, boleh tanwin tak? Boleh. Kalau he tak ada, Ustaz baca ya. Kullun amana billahi wa malaikatin wa kutubin wa rusulin. Sebab apa? Sebab tak ada he kat belakang. Tapi bila he tu datang sebagai second noun, maka tanwin pun hilang. Kerana first noun tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lam. Tu jawapan dia tuan-tuan. Tuan-tuan dapat ke tak dapat? Tak dapat Ustaz ulang. Kalau dapat, alhamdulillah. Sebahagian masalah dunia selesai tuan-tuan. Haji Megat dah okey dah sekarang? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, okey. Haji-haji yang lain, hajah-hajah yang lain macam mana? Ya, Haji Megat tak apalah, dia dah faham. Ya, orang lain macam mana? Ya. Siapa kat situ? Haji nak? Okey. Ya, silakan. Ya, Kak Liz. Okey. Alhamdulillah kan? dapat jelas. Okey. Alhamdulillah ya. Orang lain lagi yang belum jawab alhamdulillah tu macam mana? Kak Robiah sekarang ni okey ke Kak Robiah? Dah okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah ya. Okey. Cuma ada cuma nampak. Ada cuma. English Ustaz, susah nak digest in English. In English susah sikit nak digest. Bukan kita dah biasa dalam paragraf ya. Jadi kita boleh je ubah ya. Kak Robiah pun dulu tak pakai apa ni? Kak Robiah pun dulu mana ada pakai pelitup muka, tak pakai. Ya. Ustaz jumpa Kak Robiah pada tahun 2018, Kak Robiah tak pakai pelitup muka. Tapi Ustaz jumpa Kak Robiah sekarang, Kak Robiah telah pakai. Sebab apa? Sebab Kak Robiah telah menukar norma. Jadi sekarang ni tukar daripada bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris je. Sebab bahasa Melayu tak ada perkataan. Nominative noun bahasa Melayu tak ada perkataan. Ya, nak terjemah apa? Nak terjemah kata nama nominatif. Boleh? Tu dia kata terjemah bahasa Melayu dia. Kata nama nominatif. Lagi susah nak faham. Kata nama akuzatif. Kata nama genitif. Itu terjemah dia. Lagi susah. Orang putih lagi senang. Nominative noun. Accusative noun. Noun kita dah tahu. Ya. Kak Robiah pun bukan tak pandai cakap orang putih. Cakap orang putih pandai. Ya, tahu Ustaz. Ni dia orang kata kena paradigm shift. Kena ada paradigm shift. Faham pun. Ya. Jadi kena selalu ziarah paradigm mall lah. Kena pergi paradigm mall selalu. Ya, supaya boleh buat paradigm shift. Itu Ustaz melawak je. Ya.
Mungkin orang lain yang tak duduk dekat sekitar Subang Jaya, Kelana Jaya tak tahu pun Paradigm Mall tu ya. Kena pergi ziarah lah. Okey, dia depan Tabung Ustaz, Haji. saya nak dekat tanya Tabung Ustaz. Haji. Dia silakan. Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Ustaz cakap tadi, first noun, rusuli tadi, tak boleh ada tanwin dan tak boleh juga ada alif lam. How about the second noun? The second noun tu memang kena kasrah juga ke? Atau macam mana? Dia kena kasrah kalau normal noun. Tapi dia boleh ada alif lam. Boleh ada alif lam dan boleh ada tanwin. Boleh. Oh, boleh. Tapi sebab he ni kan nya kan, tahu kan maksudnya nya kan. Sebab dia pronoun. Bila pronoun dia bukan normal noun, dia abnormal. Oh, okey. Ya, pasal dia abnormal noun. Abnormal noun ni memang dia abnormal. Dia bukan alif lam, dia bukan tanwin, dia bukan. Pasal macam kita kata, contoh kan, kita kata huwa ni, okey ya, Ustaz bagi contoh huwa. Huwa ni kat bawah ni contoh lain. Huwa ni dia abnormal. Sebab kalau dia normal, dia mesti domah. As a subject, cuba tengok ya, kulun ya. Ni akak bezakan ya. Kulun dengan huwa, dua-dua ni subjek. Kulun is subject ya, Al-Baqarah 285 ya. Ali Imran 7, huwa is also subject. Both are subjects. Ya, both ya, berfungsi sebagai subjek. Mengapa kulun boleh tanwin dengan domah kan? Mengapa huwa tak boleh tanwin? Apa jawapan dia? Jawapannya simple je. Sebab kulun ni adalah normal noun. Kita boleh baca 3 cara. Kulun, kulan, kulin. Tapi huwa boleh tak baca 3 cara? Satu cara je. Huwa. Boleh tak huwa, huwu, huwi? Tak boleh. Jadi bila sesuatu noun tu tidak boleh dibaca dengan 3 cara, maka kita panggil dia abnormal noun. Dia abnormal noun. Tapi adakah dia subjek? Yes, dia subjek sebab dia awal ayat. Dan dia fokus pada discussion. Ya. Jadi bila dia subjek, dia tetap nominative noun. Cuma kita tak boleh bagi dia domah je. Pasal apa tak boleh bagi domah? Pasal dia abnormal noun. Boleh dapat ke tak yang tu? Kalau tak dapat, Ustaz ulang. Dapat ke tak? Ya, Ustaz, yang bertanya tadi. Lagipun dia domel, Ustaz. Yalah, domel itu pronoun. Orang putih cakap Kak Robiah. Ustaz tak guna domel. Ya, sebab kita dah janji dah dalam kelas ni kena banyak guna English. Sebab kelas yang guna bahasa Arab banyak kat luar. Ya, Ustaz pun ada kelas yang guna bahasa Arab, full bahasa Arab pun ada. Ya, tapi tuan-tuan tak boleh masuk kelas tu. Ya, sebab kelas tu tinggi. Ya, jadi sebab kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan ni kebanyakannya English speaking lah ya. Sekolah orang putih apa semua sebagainya. Jadi oleh kerana tu kita guna English. Sebab English lagi senang. Kalau banding dengan bahasa Melayu, English lagi senang dia punya istilah. Bahasa Melayu tak banyak istilah. Macam tadi kan, bila Kak Robiah tanya, apa terjemahan untuk nominatif noun? Bahasa Melayu tak ada. Kalau nak terjemah juga, Ustaz terjemahkan kata nama nominatif. Masih sama. Kata nama akuzatif. Masih sama. Kata nama genitif. Sama. Bahasa Arab lain. Ada marfu'un, mansubun, majrurun. Orang tak faham pula. Jadi better kita ambil yang tengah-tengah. Ya, English itu ya cerita dia. Okey, boleh tak tadi Sister Anis tadi yang tanya? Kulun dengan huwa. Boleh dapat tak? Dua-dua subjek. Dua-dua nominatif. Tapi satu boleh tanwin, boleh domah, satu lagi tak boleh. Do you understand or not? Maknanya cara kita nak mengenal dan mengingat tu, kita kena tahu yang if it is a nominative noun, dia kena domah. Bila ada domah tu maknanya ada nominatif lah tu. That is nominative. Maknanya nak tahu abnormal noun, dia tak ada kulun tu macam domah tu lah. Is it like that cara nak mengenal? Because kalau saya baca macam ni kan, huwa tu kalau Ustaz tak cakap abnormal, saya tak tahu macam tu. Okay, senang. Macam nak apply lah. Macam mana Ustaz? Okay. Sister Anis dah berapa kali ikut kelas? Dah berapa kali ikut? Ni kali yang keberapa ni? Dah banyak kali juga Ustaz. Oh, dah banyak kali tu maknanya lebih daripada 10 lah kan? Lebih. Okey, kejap ya. Kebetulan Ustaz jawab azan. Kejap ya. Kita bagi laluan azan. Kejap ya, azan. Allahu Akbar.
Haula wala quwwata. Tuan-tuan kalau ada soalan ya boleh plan lah untuk bertanya lepas ni ya. Habis azan boleh tanya. Selepas Ustaz jawab Sister Anis kita ya. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan yang belum snap gambar sila ambil ya. Ada 2 ayat yang Ustaz banding. Al-Baqarah 285, Ali Imran 7. Tolong snap gambar dia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah. Wa ba'su maqamal mahmudan alladhi fatahina kala tukhriqu min hasil. Okey ya. Ustaz balik pada Sister Anis tadi ya. Okey. Kalau Ustaz tak bagi tahu huwa tu abnormal noun, saya tak tahu. Okey ya. Okey, Ustaz respon pada tu ya. Noun dalam bahasa Arab ni ada 2 je. Ya, noun ni kategori ni. Maknanya satu normal, satu abnormal. Normal noun ya, dia boleh dibaca 3 cara. Ya, 3 cara yang berbeza maksudnya. Ya, 3 cara berbeza. Contoh kullun ya, tengok fokus ayat 285 Al-Baqarah. Boleh baca dekat sini memang kena baca kullun. Ya, tapi kalau kita jumpa di tempat lain, kita boleh baca dia kullan. Kalau dia jadi subjek, kullun. Kalau dia jadi objek, kullan. Kalau dia datang selepas preposition, kullin. Kan boleh baca 3 cara. Betul tak Kak Robiah? 3 cara kan? Betul. 3 ya, 3 cara. Okey. Tetapi huwa ya, walaupun dia subjek, dia tak, yang pertama, kalau macam mana kita nak tahu dia abnormal? Sebab subjek nominative noun dia mesti domah di akhir. Sama ada dia domah ataupun tanwin domah. Huwa tak boleh. Huwa ni kan fathah. Yes. Kata bukan ustaz kata kalau fathah dia accusative noun ke, dia objek. Bukan. Huwa di sini adalah subjek. Dekat situ pun kita dah tahu dia adalah abnormal. Ya. Without having to know the meaning of huwa. Kalau kita tak tahu makna huwa sekalipun, kita dah tahu dah. Subjek mesti domah, nominative noun mesti domah ya. Kat situ pun tahu. Kemudian boleh tak baca 3 cara? Huwa ya, hu, tak boleh. Bila tak boleh, confirm dia adalah abnormal. Bukan baca 3 cara. 2 cara pun tak boleh baca. Boleh baca 1 cara aja. It's always huwa. Sama ada dia subjek pun huwa ya. Kalau dia objek pun boleh jadi huwa, kalau dia datang selepas preposition pun huwa. Ya, cuma kebiasaannya dia datang sebagai subjek. Jadi kalau subjek memang huwa ajalah. Boleh tak tukar huun? Tak boleh. Jadi dia tak ada tanwin, dia tak ada domah ya. Dan dia adalah subjek tetap, nominative noun. Cuma dia bukan macam kulun yang masuk dalam kategori normal. Huwa adalah pronoun. Tadi Kak Robiah kata dia adalah domir. Betul lah. Domir tu in Arabic. In English pronoun. Bahasa Melayu dia ialah ganti nama. Semua tu adalah abnormal noun. Selesai masalah. Kalau boleh dapat yang tu, alhamdulillah. Ke Ustaz nak ulang balik? Dapat ke tak? Dapat. Faham Ustaz? Okey, sedia. Alhamdulillah. Ustaz. Ya, sama. Ada apa soalan lain pula? Silakan. Kita selesaikan. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Betul lah. Ya. Balik ke genitive noun. Genitive, ya. Apa soalan dia? Kalau macam warusulihi tu. Warusulihi. Genitive noun tu yang mana? Rasuli ke genitive noun tu yang pertama dah confirm lah rusuli tu adalah genitive noun baris bawah. Okey. Sebab katanya definition of genitive is noun that comes after preposition. Satu. Satu, second is second noun of a compound noun. Do you consider first noun, second noun sini as a compound noun?
Ya, memang dia So compound kalau noun. compound noun, Rusuli itu. then mengapa bukan he? Because he is the second noun. Rusuli is the first noun. Rusuli is the first noun. He is the second noun. Betul Ustaz kata second noun of a compound noun or genitive noun. Tak. Atau lah maksudnya. Atau. Okay. Sebab minggu lepas Ustaz dah kena tegur. Ya. Ustaz dah kena tegur sebab Kak Mazidah. Okay, kejap. Okay, I understand. Sekejap. Kak Mazidah kata dia ingatkan hanya genitive noun tu hanya kalau datang selepas preposition. Ustaz kata betul, tapi dia bukan selepas preposition saja. Ya, sebab kadang-kadang memang tak ada preposition. Ya, memang tak ada preposition. Tetapi dia adalah second noun. Ya, mana yang datang dalam bentuk compound noun. Tak apalah, ya. Sebab soalan tuan-tuan ni berlega benda yang first noun compound noun juga, ya. Ustaz kena bagi contoh. Okey, Ustaz bagi contoh, ya. Ustaz, masa saya tanya soalan tu kan Ustaz, memang Ustaz belum explain about compound noun and the second noun. Cuba tanya pada grup. Cerita compound noun dengan first noun second noun dah berapa lama? Lama dah cerita. Bagi contoh-contoh ni dah banyak. Ya. Betul tak Kak Aloha? Compound noun yang banyak Ustaz, tapi noun nak associate with genitive noun tu yang nak gigit. Perkataan genitive betul. Penakan genitive tu baru noun. This has nothing to do with understanding of compound noun. This is understanding of genitive noun. Genitive. Yes, correct. Okay, Ustaz, tak apa. Topic close. Topic close. Okay, dengar jawapan Ustaz. In order to know that it is a genitive noun, you must understand the concept of compound noun. If you don't understand the concept of compound noun, how can you say that it is genitive? Tak boleh. Sebab tu Ustaz kena buat juga dia punya contoh. Okay, sekarang kita bincang compound noun. Ustaz nak cerita masa lain, tapi sebab soalan dah bertalu-talu kan, tak apa kita jawab. Bukan nak marah tak, tapi Ustaz rasa sedih kalau tuan-tuan tak dapat lagi. Jadi apa kita panggil, Haji Megat tanya, Kak Mazidah tanya, dan beberapa orang lain termasuk Kak Aloha lah. Okey. Kita bagi dia punya penyelesaian dia. Tuan-tuan jangan pergi nombor 4, pergi nombor 1 dulu. Jangan lompat. Ustaz dah kata dah, belajar ni kena pergi sikit-sikit. Ustaz bagi contoh selalu kan. Ustaz bagi contoh, ni contoh lain tapi sebagai pengajaran pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan pun belajar hadis, belajar sirah, belajar macam-macam. Contoh kita kata belajar hadis kan. Ramai orang, dia nak belajar hadis Sahih Bukhari. Ustaz kata tak boleh. Dah berapa lama belajar hadis? Dia kata kami baru je Ustaz. Kalau baru, belajar hadis 40 dulu. Hadis 40 belajar. Kita hadis 40 Imam Nawawi. Dah habis tu naik sikit Riyadhus Salihin ke, Bulughul Maram ke, naik sikit. Lepas tu barulah kalau nak naik yang tinggi lagi. Barulah pergi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini tiba-tiba nak belajar hadis, tiba-tiba buka Sahih Bukhari. Tak boleh, tuan-tuan tak layak lagi. Sebab dia punya prasyarat. So macam itulah. Sebab tu Ustaz kenalkan satu-satu. Sebab tu genitive Ustaz dah sebut awal-awal. Pasal apa? Sebab nanti mengelirukan. Tapi sekarang dah boleh dah. Sebab 27-28 kelas dah. Okey, mari kita masuk compound noun. Haji Megat telah timbulkan isu compound noun. Dia kata apa beza sifat yang adjektif dengan noun dengan yang macam ni. Ini Ustaz akan clearkan. Tengok nombor 1 contoh. Ustaz bagi 2. Daripada sebelah kanan, Rasulun Karimun. Haji Megat ambil Kak Aloha tengok. Dengan Rasulullahi. Dua-dua ada Rasul. Tadi Haji Megat tanya Rasul dengan waw kan. Inilah dia punya singular. This is the singular form. Rasulun ada waw. Rasulun. Haji Megat cuba tengok. Rasulun Karimun. Rasulun Karimun dengan Rasulullahi kan macam dua-dua tu compound noun. Betul tak Haji Megat? Dua-dua tu nampak macam compound noun sebab it's a combination of two noun. Betul tak Haji Megat? Ya, betul. Tetapi yang kita maksudkan sebagai compound noun ni adalah possession. Idofah. Idofah. Haji Megat mesti dah tahu kan idofah. Detail dia mudhaf ilaih lah. Ustaz tak nak sebut yang tu. Ustaz nak sebut possession. Cuba tengok.
Okey, kita tengok yang description. Description ni sifat. Dia punya perbincangan dia fokus pada Rasul. Ya, Rasulun. Okey. Dua-dua ada Rasul. Cuma Rasulun ada tanwin. Contoh kedua, Rasulu tak ada tanwin. Ya, mungkin ada menimbulkan isu. Tak apa, kita bincang. Pasal apa Rasulun boleh ada tanwin? Sedangkan dia macam first noun. Sebenarnya dia bukan first noun. First noun tu Rasulu ni. Rasulu ni, ya. Rasulu ni adalah first noun. Ni yang Ustaz highlight ni. Rasulu ni first noun. Pasal apa? Sebab first noun, macam tadi Ustaz cerita pada sister siapa tadi, ya. Apa ni? Apa tadi? Tak ingat siapa tadi yang tanya soalan tadi? Soalan yang dah ikut kelas. Apa? Okey, sister Anis. Ya, okey. Okey. Tak apa. Rasulu tadi kan? Ya, Rasulu. Rasulu ni boleh jadi first noun? Boleh. Sebab first noun tak boleh ada alif lam. Dan first noun tidak boleh ada tanwin. Tolong catat. Ya, alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Rasulu fit tak into that description? Yes. Ya, tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Sedangkan noun mesti ada alif lam atau tanwin. Ya, pasal apa tak kata Rasulun? Kalau Rasulun yang ni betul. Ya, Rasulun yang mula-mula ni betul. Tapi Rasulun yang kat sini, yang possession ni, ya, dia tak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Maknanya kita dah tahu, dia mesti first noun. Ya, mana second noun dia? Allah. Ya, second noun dia Allah. Cuba tengok second noun. Tadi Sister Anis tanya, kalau second noun boleh tak alif lam? Boleh. Second noun boleh tak tanwin? Boleh. Pasal apa? Kalau Ustaz kata second noun boleh tanwin, pasal apa Allahi tak boleh tanwin? Jawapannya sebab ada alif lam depan, nak tanwin macam mana? Okey, clear kan? Okey. Baris bawah tak? Baris bawah. Ya. Sebab dia apa? Sebab dia second noun. Adakah dia genitive noun? Yes. Kak Mazidah, inilah contoh kedua bagi genitive noun. Dia tak datang selepas preposition. Tetapi dia adalah second noun from a compound noun. Okay. Am I making myself clear or not, Kak Mazidah? Boleh clear tak? Harap-harap jawapan dia clear lah. Ya. Clear Ustaz, clear. Okay, ya. Jadi kalau clearer better lah. Ya. Instead of clearer better. Clearest is the best lah. Of course. Ya. Okay lah. Jadi clearest Allah lah. Clearest. Clearest lah tu Malay English dipanggil. Ya. Allahi. Okay. Selesai lah. Inilah yang kita duk sebut compound noun tu. Rasulun Karim, ya, sebenarnya dia bukan compound noun yang kita maksudkan. Walaupun nampak dia ada dua noun. Memang Rasulun, ni contoh pertama ni, ya, yang description ni. Yang mana description ni? Karim tu lah describe Rasulun. Karim ni, okey, Ustaz ada terjemahkan kat bawah. Rasulun, ya, makna messenger, a messenger. Tapi kalau kita tambah dengan Karim, dia describe what kind of messenger is him. Ya, kita kata, oh, ya, he is a noble messenger. Karim dengan makna mulia. Ya, mulia. Ya, jadi mulia. Antara makna mulia tu in English kita kata noble lah. Noble. Ada perkataan lain lagi, ya. Tapi Ustaz letak, ya, noble tu terjemahan kepada Karim. Macam kita kata Al-Quranul Karim, maknanya the noble Quran. Ya, jadi Rasulun Karim, a noble messenger. Sebab apa tak boleh letak the noble messenger? Sebab tak ada alif lam. Kalau Ar-Rasulu, ya, Al-Karim, yes, the noble messenger. Tapi kalau Rasulun Karimun, a noble messenger. Can be Muhammad sallallahu alaihi wasallam, can be Isa, can be Musa, can be Ibrahim, can be one of the messengers. Boleh. Tapi dia adalah seorang. Ya, dia bukan the. Pasal tak ada alif lam. Itulah cerita dia, ya. Ustaz akan bagi contoh kat bawah ni lagi. Waladun dengan al-waladu. Satu satu the. Ustaz akan bagi. Tapi fokus dulu pada atas ni. Okey, oleh kerana dia describe Rasul, oleh kerana Karim ni, dia describekan Rasul, maka Karim ni kita panggil dia sifat ataupun adjektif. Ya, kita panggil Karim tu adjektif. Apa kerja adjektif? Fungsi dia apa? Adjektif dia describe Rasul tu. Sebelum ni kita kata a messenger, just a messenger. Ya, macam mana kita nak bagi cerita tambah pada messenger tu? Kita kata not only a messenger but a noble messenger. Ya. So noble tu describe Rasul, describe messenger. That's why kita panggil dia punya hubungan dia is a description. Ya, dan dia bukan compound noun macam kita faham tu.
Walaupun nampak macam compound noun sebab ada dua noun. Tapi bukan. Yang kita maksudkan sebagai compound noun dalam bentuk possession, idofah, ialah bentuk macam ni. Dua noun, ya. Tapi Allah ni adakah adjektif pada Rasul? Bukan. Ya. Apa terjemahan dia? Rasulullah, Allah's messenger. Ya, ini possessive. Possessive, ya, possession lah, idofah. Haji Megat boleh dapat tak Haji Megat? Ya, Ustaz, dapat. Alhamdulillah. Dapat ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Clear. Kak Aloha boleh dapat? Compound noun memang saya dapat, Ustaz. Saya nak masuk Genitive tu kan? tu genitive noun. Genitive. Ustaz tak pernah explain pasal genitive. Mana tak boleh explain, baru je explain tadi. Tuan-tuan kalau nak tuduh pun janganlah tuduh. Janganlah tuduh macam tu. Baru cakap Allah ni genitive noun. Inilah genitive. Okey. Inilah genitive noun. Bukan tu. Tak. Okay, Ustaz. Genitive is second noun of a compound noun. Ya. Okay, itu yang duk sebut tu tadi. Tadi masa example Rasulullah who tu Ustaz kata genitive is Rasuli, bukan who. Sebab dia datang selepas preposition. Kan ada dua genitive noun. Yang pertama datang selepas preposition, immediately. Dengar. Bila dia jadi genitive? Kalau dia datang immediately after preposition. Rusuli tu datang lepas preposition. Ya. Yeah. Mana preposition dia? Be. Okay. Kan be tu. Okay. Let me listen. Okay. Now, memang earlier on, I thought that Rasuli tu the kasrah is because of the preposition. Okay. Genitive noun. And then while explaining to earlier on, first noun, second noun between Rasuli dengan who. Okay. You were mentioning dengan who? Mana Rasuli dengan who? Rasuli dengan he. Dengan he. And you were mentioning about the first noun and second noun. And first noun memang with kasrah, there's no bisan. So it becomes second noun becomes the kasrah he tu. Okay. So the second noun. So the second noun you said that that's the second noun. So right now the principle is that kalau you have a preposition and a compound noun, okay, that means the first noun of a compound noun because of the preposition, that is the genitive noun, not the second noun. Second noun is a genitive noun. The first noun is a genitive noun. The second noun is a genitive noun also. So either or. Sometimes dia dua-dua. Sometimes dia dua-dua. Okay. Pasal, ya. Tuan-tuan cubalah tengok kutub Rusulihi ni. Simple je tuan-tuan, dua benda je. Tuan-tuan yang buat dia complicated. Ya, simple aja. Sorry, my mind is not like yours right now. Ustaz. Ya, tahu Ustaz tak tahu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, betul lah. Bolehkah kita katakan there are two different types of kasrah. Satu kasrah tu kalau when it comes after a preposition, and another kasrah tu kalau we have two compounds. So the second compound, the second noun will be noun of the compound noun. Yes. Second noun of the compound noun. Ya, boleh. Boleh. Ya. Okay. So nanti yang confused agaknya kan. Kenapa yang ni tak ada preposition tapi dia masih kasrah lagi agaknya kan? That's why dia second noun? Ya lah, that's why we know. Yalah, mungkin lah. Ya. There are two different things betul now. Betul tak Ustaz? Okay, it's okay. Ya, betul. Okay Ustaz. Clear ya? Okay. Sebab itulah Ustaz bawa perbincangan tentang benda ni. Ya. Tuan-tuan kata tak berkaitan. Berkaitan, mana boleh tak berkaitan? Ya. Sebab compound noun ada dua noun. Ya. Tuan-tuan memang kata tuan-tuan faham. Tapi bila dia apply. Ya. Macam tuan-tuan belajar tajwid. Banyak orang tahu tajwid. Tapi bila apply, baca je. Habis tajwid semua hilang. Bahasa Arab sama juga. Ya. Bila kita letak, kita kata, tak nampak ke tu second noun? Yang mana? Nampak tuan-tuan. Dia dah lupa konsep. Ya. Possession tadi. Ya. Jadi sama. Rasulillah. Ya. Okey. Contoh kita tengok Rasulillah ni. Ya. Rasulu ni, ya, dia first noun kan? Adakah, okey, Kak Aloha, Rasul ni first noun, Rasulu ni genitive noun tak? Kak Aloha? Bukan. Dia apa noun tu? Dia, kalau ikut Domah,
then it's subject, nominative noun. Nominative, ya. Okey, nominative noun. Boleh tak Rasulu ni jadi apa ni, genitive noun? Boleh. Kalau kita letak apa kat depan in front of it. Preposition. Letak preposition. 1 daripada 9 preposition tuan-tuan boleh dapat, ya. Contoh kita kata min ataupun ila, ya. Ila rasulillahi. Dua-dua baris bawah kan. Jadi rasuli tu dia genitive sebab dia datang immediately after preposition. Allahi dia datang sebagai second noun dalam compound noun tu. Dua-dua genitive. Tapi kalau di sini Rasulullahi, ya, hanya Allahi sajalah yang apa kita panggil, ya, yang genitive. Dia satu je lah genitive. Sebab apa? Ya, sebab dia je yang baris bawah, Rasulu tak baris bawah. Tapi Rasulu boleh tak baris bawah? Boleh kalau ada preposition depan dia, ya. Ustaz harap tuan-tuan dapatlah, ya. So, okey, ada soalan lain silakan. Macam yang ini tadi Rasulullah, kalau Rasulihi tadi tu, the second noun Rusulihi. Rusulihi. Rusulihi, he tu is nya, the second noun. Can it be the genitive noun? Memang dia genitive noun. Memang dia genitive Memang noun. dia genitive noun. Ya. Okey, faham. Sebab dia kalau dia second noun aja, sebab tuan-tuan kan dah faham compound noun kan? Tuan-tuan dah faham kan? Dah selesa dah compound noun. Compound noun tu kan terdiri daripada dua noun, first noun, second noun. Second noun tu sentiasa genitive. Okay. Second noun tu sentiasa genitive. Cuma kadang-kadang second noun tu kita tak boleh bagi dia baris kasrah. Sebab apa dia tak boleh bagi baris kasrah? Pasal apa? Kak Aloha, pasal apa tak boleh bagi baris kasrah kadang-kadang pada second noun? Sebab apa? Abnormal noun. Sebab dia abnormal noun. Okey, faham dah tu? Okey, clear lah. Ya, sebab dia bukan normal noun. Hanya normal noun saja yang boleh bagi kasrah. Kalau dia abnormal, mana boleh baca 3 cara kan? Dia boleh baca 2 cara kadang-kadang. Ya, kadang-kadang 1 cara. Ya, dan tak boleh letak kasrah. Macam tu aja cerita dia. Okey, tuan-tuan ya. Ada lain soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Atau jadi kalau yang feminin, Ustaz, atau kalau feminin plural pun tak boleh kasrah kan? Feminin plural boleh? Boleh kasrah, sorry. Feminin plural. Tak boleh fathah. Ya. Tengok balik ya, feminin plural boleh tak? Ya, feminin plural boleh. Ya, feminin plural memang boleh. Sebab apa feminin plural boleh? Sebab memang dia tak boleh fathah. Boleh fathah, yes. Ya, dia tak boleh fathah feminin plural. Ya, ni feminin plural. Ya, dia hanya boleh sadaqatu kalau dia nominatif, sadaqatu subjek. Tapi kalau dia objek ataupun after preposition ataupun second noun, sadaqati. Ni clear lah. Ni nampak lah. Ya, ini nampaklah dia kasrah tu, ya. Tapi kalau dia apa kita panggil? Kalau dia apa ni tak marbutah, ya. Yang tak marbutah, nama-nama yang tak marbutah ni. Boleh tak dengan kasrah? Tak boleh. Ya, dia akan kekal hamzata walaupun dia adalah genitive. Ya, genitive ada 2 kan? Satu genitive yang datang selepas preposition, satu lagi genitive yang datang sebagai second noun daripada compound noun. Cerita je, genitive second noun tu mesti daripada compound noun, bukan daripada benda lain. Ya, kalau dia first noun, dia baris bawah, kerana depan dia ada preposition 1 daripada 9. So itulah cerita dia. Okey, ada soalan lain? Silakan. Apa soalan? Silakan. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, fokus balik kepada apa tadi? Ya. Fokus balik kepada kita punya possession tadi ya. Possession dengan apa ni, description ya. Ustaz bagi contoh lagi. Kitabun Karim, sama je lah, tak ada beza. Ya, Kitabun Karim, a noble book. Ya, a noble book. Pasal apa tak boleh baca the? Sebab bukan alif lam. Ya. Kitabullahi, Allah's book. Tadi Allah's messenger, dia possession. Ya. Okey, kita pergi yang sikit susah. Ya, bukan susah, challenging. Ya. Antara waladun tawilun ya dengan al-waladu at-tawilu. Kalau baca sambung al-waladut tawil. Al-waladut tawilu ya. Waladun tawilun. Okey ya. Apa beza waladun dengan al-waladu? Satu ada alif lam, al-waladu ya. Al-waladu ada alif lam. Tapi kalau waladun tak ada alif lam.
Ya, waladun tak ada alif lam. Contoh nombor 3 ni tak ada alif lam. Contoh nombor 4 ada alif lam. Apa beza dia? Ya, waladun mana seorang. Ya, a boy. Al-waladu the boy. The boy. Itu je beza dia. Ya, tapi kalau dekat description dia, sifat dia, sama. Ya, kalau waladun tak ada alif lam kat Robiah, waladun tak ada alif lam, sifat dia tawilun pun tak ada alif lam. Kalau waladu, al-waladu ada alif lam, sifat dia, ya, adjektif dia pun sama. Sebab adjektif ni dia mesti ikut. Ya. Kalau noun dia tak ada alif lam, adjektif pun tak ada alif lam. Kalau noun dia ada alif lam, ya, adjektif pun ada alif lam. Dapat tak yang ni? Contoh 3 dan 4. Ya. Yang ni tak susah sangat. Ya, tapi tak susah pun boleh keliru juga. Okey, kita pergi yang ni. Yang ini selalu pelajar-pelajar keliru. Ustaz-ustaz pun baca salah kadang-kadang. Sebab apa? Ya, sebab dia tertinggal alif lam ni. Ya, dia kata macam mana ni? Ya, satu baitu sama. Tapi pasal apa? Baitu waladin, satu lagi baitul waladi. Ya, sebab bila kita sambung, kita tak bunyi alif lam tu ini jumpa bunyilah baitul. Tahu-tahu ada alif lam. Ya. Tak pasal apa baca waladi. Ya, yang mana satu genitif apa ni? Sister Anis. Yang mana satu genitif? Waladin dengan al-waladi, yang mana satu genitif? Waladi, Ustaz. 3 dengan 4 tu, yang mana satu genitif? Genitif noun. Sekali lagi. 3 ke 4? 4. 3? Kalau 3? Dia ada fathah tu. Mana fathah? Tak nampak. Kat mana fathah? Sorry. Waladin. Kita tengok pada huruf akhir. Huruf akhir. Waladin dengan al-waladi. Yang mana satu genitif? Ya, akak jawab al-waladi. Waladin pun kasrah juga. Dia genitif noun ke tak? Genitif juga. Jadi dua-dua ni genitif. Dua-dua genitif. Sama ada dia dengan tanwin fathah dan tanwin kasrah ataupun dengan kasrah saja. Ya. Okey, soalan nombor 4. Pasal apa ni yang keempat tu, ya? Al-waladi. Pasal apa tak boleh baca dengan al-waladin? Sebab dia ada alif lam. Okey. Waladin sebab apa sebab apa baca waladin bukan waladi? Pasal tak ada alif lam kan? Benda yang sama juga tuan-tuan, ulang-ulang. Tetapi macam tadi, ya. Dua-duanya compound noun. Baitu waladin pun compound nombor 3 ni, nombor 4 pun compound noun juga. Dua-dua compound noun. Ya, tetapi ya, compound noun nombor 2, nombor 3 ni, ya, dia a boy's house, ya, a boy. Kalau al-waladi ada alif lam mesti the. Alif lam tu kan the. Ya, the boy's house. Ada beza tak? A boy's house dengan the boy's house mesti ada beza. Ada. Apa beza dia? Kak Aloha, apa beza Baitul Waladin dengan Baitul Waladi? Budak yang mana? Kak Aloha. Ya. Nombor 3 dengan 4. Yang nombor 4 tu dia very specific. The boy's house. Yang the boy's house tu dia umum. Nombor 3 tu dia umum. Maknanya mana-mana budak lelaki. Mana-mana. Ya, mana-mana budak lelaki. Ya, boleh. Ya, tapi kalau the boys tak boleh. Kita dah pasti dah. Ya, kita dah pasti dah budak yang tertentu saja. Ya, kalau nama budak tu Ahmad, maknanya Ahmad's house. Ya. Tapi kalau kita kata a boy, ya, mungkin Ahmad, mungkin Ramasami, mungkin Ahchong, macam tu. Ya, dalam Quran ni banyak bentuk-bentuk macam ni. Ya, jadi tolong dipahamkan. Ada soalan silakan sebelum kita buat application. Silakan. Ya, ada soalan silakan. Kalau nak snap dulu. Ada soalan apa? Tan Sri ada apa nak tanya? Tak ada Ustaz. InsyaAllah. Boleh faham. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Ya. Nak tanya Ustaz punya ni kita boleh print ke tak boleh ya? Boleh. Boleh ya?
Boleh, apa tak boleh pula? Boleh print. Saya belum cuba lagi. Kan dalam grup ni kan ramai yang pandai yang IT savvy kan. Tanya dia orang, ya, mesti boleh bantu punya. Ya, ramai kan, ya. Ustaz tak berapa pandai, ya. Tuan-tuan lah lagi pandai kan, ya. Jadi kalau Ustaz ada buat silap-silap sikit-sikit tu, dimaafkan je lah, ya. Okey, apa soalan lain? Silakan. Ustaz, Ya. silap. Kalau saya silap, Ustaz betulkan je. Dalam carta yang Ustaz tunjukkan ini, hanya untuk menunjukkan compound nouns. Table kat table, bukan carta. Okey. Dalam table ni, Ustaz nak menunjukkan kita compound nouns, which is possession. Whereas, the first column tu under description. That one is not called a compound noun kan? Am I right? So I am wrong. So concentration kita adalah compound noun which is in the second column, whereas the first column is on description. It has got nothing to do with compound nouns. Am I right or am I wrong? Ya, memang betul. Mungkin dalam English, mungkin Ustaz salah. Ya. Dalam English, tuan-tuan panggil Rasulun Karim ni sebagai compound noun. Tapi dalam Arabik yang kita bincang, dia bukan compound noun. Dia bukan compound noun. Ya. Dia adalah adjektif yang menceritakan, yang describe tentang noun. Sebab Karim tu, ya, kita tak boleh pisahkan daripada Rasul tu. Sebab semua Rasul dia Karim. Tak ada Rasul yang tak Karim. Ya. Semua messenger of Allah, semua noble, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh ambil noble tu, tuan-tuan tanggalkan daripada Rasul. Tak boleh. Tuan-tuan kata, apa kita panggil, ya? Ganti kat noble tu, tuan-tuan. Ganti sesuatu perkataan yang tak elok lah. Ya. A bad messenger, contoh kita kata. Ya, a bad messenger, tak boleh. Sebab tak ada messenger yang bad. Semua messenger noble. Ya, jadi kalau kita tak boleh larikan, ya, noble tu, tak boleh buang noble tu daripada Rasul, maknanya dia sifat lah tu. Ya, tapi Rasulullah ni, ya, asalnya dia bukan Rasulullah. Macam Nabi Muhammad SAW kan. Sebelum berusia 40 tahun, Rasulullah Muhammad tu bukan Rasulullah. Dia hanyalah hamba Allah saja. Tapi pada usia 40 tahun, ya, selepas turunnya apa kita panggil, ya, surah Ya Ayyuhal Muddassir, maka Nabi, ya, officially dilantik menjadi messenger, jadi Rasul. Baru dia jadi Rasul. Maknanya asalnya bukan, tapi diletakkan. Sebab tu kita kata Allah, ya, Allah punya messenger. Allah punya, bukan Rasul punya. Ya, Allah punya. Tapi kalau Rasulun Karim, Karim tu memang Rasul tu punya. Memang Rasul tu punya sifat. Ya, noble. Ya. Nanti kita kata, sama juga Ustaz. Rasul tu dia apa kita panggil, ya, masa kecil-kecil pun dia dah Karim. Memang betul, masa kecil pun dah Karim. Jadi maknanya dia tidak dipisahkan. Tapi dia Rasul tak masa dia kecil? Belum. Dia belum Rasul. Hanya selepas dilantik sebagai Nabi, kemudian sebagai Rasul, barulah dia jadi Rasulullah. So itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Satu yang sifat tak boleh ditanggalkan. Ya, satu lagi sifat yang memang tak boleh tanggalkan juga. Ya, tapi dia bukan bermula daripada kecil. Ya, macam Rasul ni daripada kecil pun dah Karim dah. Ya, Allah jaga sifat dia. Ya, Allah jaga dia supaya tak buat jahat, tak buat benda-benda tak senonoh. Ya, memang Allah jaga sungguh. Ya, penjagaan Allah dipanggil irhas, penjagaan Allah. Sampailah dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dia tetap juga Karim, malah lebih Karim lagi daripada biasa. So itulah cerita dia. Okey, boleh. Ada soalan apa-apa tentang table ni? Boleh tak faham? Ya. Ada soalan? Silakan. Ya. Kak Mai boleh faham ke Kak Mai? Okey. Alhamdulillah. Kak Mai mana? Okey. Boleh. Okey. Sebab saya kalau boleh tak biasa dengan English noun tu. Tapi Ustaz cakap tadi mansub apa semua tu marfu' dan apa tadi? Majrur tu saya baru faham lah yang benda tu. Makna in English dia. Tapi kalau nominatif, accusative dengan genitive tak dapat? Tak boleh. Sebab saya just convert lah. Sebab saya masuk lambat tadi kan. Ya. Okey. Ya, selesai. Ya. Okey, ada contoh-contoh lain tak? Ya, contoh-contoh lain ni banyak sebenarnya. Ya. Ustaz nak bagi tuan-tuan faham yang mana pula? Ya. Nak bagi faham yang bentuk apa? Ya. Bentuk macam mana? Ya.
Ni subjek macam ni lah ya. Subjek. Ustaz, maksud saya yang keliru genitive dua tu sebab sepatutnya the first noun tu can be anything. Can be fathah, can be dhamma, can be kasrah. It is controlled by the thing before it. Ya, betul. So the second noun must always be kasrah. Must always be kasrah. Tapi bukan bukan must always be kasrah. Tak. Kalau must always be kasrah tak betul. I mean, I can be what do you call that yang tadi must always be genitive. Mabni, yeah. It can be abnormal. Dia apa betul lah tu ya. Ustaz simpulkan saja ya. Maknanya first noun dalam compound noun. Compound noun kan ada dua noun, ada first noun, second noun kan. First noun boleh nominatif, boleh accusative, boleh genitive, boleh. Bergantung ya. Tetapi kalau second noun dalam compound noun tu, second noun tu yang kedua dia mesti genitive. Baris bawah bergantung. Ya. Kalau kasrah, kalau dia normal noun kasrah lah. Tapi kalau dia bukan normal noun, macam mana letak kasrah tak boleh. Tapi adakah dia genitive? Ya, dia sentiasa genitive. Ya, itu kalau kita boleh detailkan lah ya. Ustaz nak perkenalkan satu benda. Ya, kita panggil dia subjek dan predikat lah. Ya, subjek dan predikat. Ustaz letak je mubtada khabar tu ya. Tapi fokus pada English dia saja. Subjek dan predikat. Dalam satu ayat, ayat yang paling simple macam ni. Ya, Zaidun qaimun ataupun huwa qaimun. Zaidun itu first part of the sentence. Qaimun second part. Ya, dalam table ni. Huwa first part, qaimun second part ya. Jadi Zaidun ni oleh kerana dia noun, dia tanwin, dia dhammah, dia datang di awal ayat, maka dia adalah subjek. Semua yang datang awal mula-mula noun tu semua subjek. Dengan syarat dia mesti dhammah lah ya. Kalau dia normal noun. So Zaidun, boleh faham kan? Zaidun ya. Jadi Zaidun ni lah dia punya mubtada tu ataupun subjek tu ya. Ustaz letak sini. Ya, the subject is the first part that names the person or thing we are speaking about. Ya, dia yang pertama tu, the focus of the sentence is the subject. The focus of the sentence. Kalau kita cerita pasal Muhammad, it's Muhammad. Kalau kita cerita pasal Zaidun, Zaidun lah. Ya, Zaidun ni, siapa Zaidun ni? Zaidun ni ialah anak angkat Nabi. Ya, kita duk sebut Zaid bin Harisah. Tapi kalau bagi bunyi, ya, kita wasalkan Zaidun bunyi dia. Ya, instead of Zaid saja kan, Zaid sebab kita waqaf. Zaidun lah tu. Ya, apa makna Zaidun qaimun? Zaidun, ya, Zaidun sedang berdiri. Ya, ataupun Zaidun akan berdiri. Qaim ni. Itu makna qaim. Qaim boleh makna dua. Satu makna sedang, satu lagi makna akan. Maknanya dia belum berdiri lagi. Dia akan berdiri. Boleh makna tersebut. Ya, qaimun ni apa tuan-tuan? Ya, qaimun ni adalah noun juga. Dia noun. Ya, qaimun tu noun. Macam huwa juga ya, huwa qaimun. Cuma yang pertama kita guna normal noun Zaidun, boleh tanwin. Yang kedua ya kita guna huwa. Huwa ni ialah pronoun. Kak Robiah kata tadi ialah domir, betul dua-dua ataupun ganti nama ya, dan dia abnormal. Zaidun normal. Zaidun boleh baca berapa cara Kak Robiah? Berapa? Tunjuk aja. Berapa cara boleh baca? 1, 2, berapa cara? Zaidun. Tunjuk aja, tunjuk guna tangan tu, jari. Boleh baca 3. Huwa boleh baca berapa cara? Huwa. 1. Ya, 1 saja. Okeylah tu. Ya. Zaidun yang boleh baca 3 cara tu normal noun. Huwa tak boleh baca 3 cara. 2 cara pun tak boleh baca. Itu abnormal. Tetapi dua-duanya, Zaidun dengan Huwa, dua-dua subjek. Pasal dia noun dan dia datang di awal ayat. Okey kan? Jadi yang apa kita panggil ya, yang predikat ni cerita dia ya. Predikat is the second part of the sentence, second part. First part tadi Zaidun, second part cerita, dia tengah buat apa? Dia tengah berdiri ke? Dia akan berdiri ke? Ya, ataupun apa sajalah. Yang cerita tentang something about the subject. Ya. The subject tu fokus. Apa yang datang selepas dia? Predikat dia. Predikat tu apa? Predikat tu cerita dia lah. Ya, orang Arab panggil khabar. Khabar dia, ya, mengenai dia. Kita kata Muhammad seorang rasul. Seorang rasul tu cerita dia.
Seorang rasul tu predikat dia lah. Ya, so itulah ceritanya. Yang kita bincang selama ni tuan-tuan, ya. Yang kita bincang selama ni, cerita Muhammad apa semua tu, ya. Mana kita bincang? Ya, selama ni Muhammad. Ya, okey. Muhammad ni, ya. Balik pada contoh asasi kita. Muhammadun telah mengajak, telah menyeru umat manusia kepada Allah. Yang mana subjek dia? Muhammadun. Yang the rest tu, ya, da'a an-nasa ilallah, semua tu adalah predikat dia. Habis cerita. Boleh tak predikat tu berhenti pada da'an nas? Boleh. Ya, Muhammadun subjek, da'an nas predikat. Ya, ilallah itu aksesori, tapi dia jadi predikat juga. Ya, sebab dia sambung cerita. Tapi cerita tu lengkap tak? Muhammad, ya, telah menyeru umat manusia. Sudah, dia dah lengkap. Ya, dia menyeru kepada apa? Orang nak tanya kan? Ya, kita kata menyeru kepada Allah, pastilah. Takkan Nabi Muhammad menyeru kepada berhala? Takkan Muhammad menyeru kepada menyembah malaikat? Tak kan? Dah faham. Ya, sebab tu ayat tu komplit. Ya, Muhammadun da'an nas dah komplit dah. Muhammadun tu subjek, da'a tu verb dia past tense, an-nas tu objek. Sudahlah, selesailah. Direct objek. Ya, direct objek kita boleh tengok fathahah pada dia. Dan an-nas tu normal noun ke abnormal apa ni Tan Sri? An-nas tu normal noun ke abnormal? Anas je. Normal ke abnormal? Anas. Anas. Normal noun tak? Pasal apa ada dak kat belakang? Ya? Pasal apa ada dak kat belakang? Normal. Lepas tu dak pula. Ya? Tu macam negation tu. Ya? Oh. Macam mana Tan Sri tahu Anas tu normal? Sebab apa dia normal? Apa ciri-ciri normal? Sebab dia ada alif lam. Oh, kalau ada lamnya normal. Al-Lazi ada alif lam. Tapi tak normal. Al-Lazi, Al-Lazina, ya, semua ada alif lam. Jadi, Tan Sri jangan tertipu dengan alif lam tu. Kerana alif lam tak mesti normal. Al-Lazi, alif lam. Allati, oh, macam-macam, berlonggok lagi. Jadi, bukan sebab alif lam tu. Sebab apa? Apa ciri benda yang normal? Noun yang normal. Apabila dia boleh dibaca dengan 3 cara. 3 cara. Maknanya boleh tak baca an-nasa, an-nasu, an-nasi? Boleh. Dalam ayat ni pastilah an-nasa kan? Sebab apa dalam ayat ni mesti baca dengan fathahah an-nasa, Tan Sri? So ada objek, jadi dia fathahah. Pasal dia objek. Bila dia objek, apa jenis noun tu? Ni accusative noun ya. Accusative noun. Okay. Memang boleh tak Anas tu jadi nominatif kat sini? Boleh. Macam mana cara nak jadikan di sini tak boleh lah. Jadikan nominatif. Ya? Di sini tak boleh lah. Tak boleh lah. Mana boleh? Sini tak boleh lah. Dia accusative noun. Ya. Dia sentiasa akusatif kat sini. Dia tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi nominatif. Nominatif. Genitif pun tak boleh. Dia hanya boleh jadi akusatif saja. Ya, pasal dia subjek. Pasal dia objek, sorry. Pasal dia objek. Tapi dia boleh jadi subjek kan? Ustaz, dia boleh jadi subjek kan? Boleh, manusia. Tapi ayat lain lah. Ayat lain lah. Bukan ayat ni kan? Ayat ni tak boleh lah. Ya. Tapi dia boleh. Ya, dia boleh jadi subjek, memang boleh. Dan dia boleh datang selepas preposition, boleh. Tapi ayat lain lah, bukan ayat ni. Ya. Okeylah tuan-tuan. Jadi sebab dia boleh baca 3 cara ya. Betul. Pasal dia boleh baca 3 cara. Muhammadun ni abnormal ke normal? Normal. Normal ya. Normal. Dah tak ada perkataan dak belakang dah. Tadi ada dak, normal dak ya. Dak dah tak ada dah ya. Muhammadun normal lah sebab boleh baca 3 cara. Ya. Ya. Boleh baca 3 cara. Okey, selesailah, itulah isu dia. Macam Allah di sini kan, kalimah Allah ya. Kita bagi contoh lain lah, bagi contoh yang tumur tu ya. Muhammadun subjek. Ni tak nampak ni. Macam ni Ustaz dah bagi tunjuk ni. Okey ya. Yang ni ada kolom dia ya. Yang ni pun sama tapi tak ada kolom penerangan dia. Okey ya. Cuba Tan Sri try 1 sampai habis. Dia punya analisis. Muhammadun tu kolom 1 tu dia jadi apa tu? What is the function of Muhammadun?
Ustaz tanya saya ke? Ya, ya. Subjek. Okey, subjek. Bukan Apa nominative bukti dia noun. subjek? Ya, apa bukti dia subjek? Ya, bukti subjek ya. Ni apa ni? Ni apa nama? Domah. Dia punya hujung baris hujungnya ialah domah. Baris akhir. Sorry, baris akhir. Baris akhir dia domah. Okey, ya. So Ya. maknanya confirm lah Muhammadun ni tak boleh jadi objek. Tak boleh lah kan dalam ayat ni, tak boleh lah. Ya, mana boleh jadi objek? Tak boleh. Ya. Okey, akala senang kita tahu. Akala makna telah makan. That is a verb lah. Ya. Tumuran, Tan Sri. Ya, bagi puas hati. Ya, bagi bukti memang Tan Sri faham. Tumuran, cuba tengok tumuran. Bila kita tengok ada apa dekat baris akhir tumuran tu? Tanwin. Baris akhir. Tanwin fathah. Tanwin fathah. Ya, tanwin fathah. Bukan tanwin dan fathah, bukan. Tanwin fathah. Ya, tanwin fathah. Bila dia tanwin fathah, kita tahu dia. Apa fungsi dia tu? Dia sebagai apa? Sini objek lah. Dia jadi objek, ya. Confirm dia objek. Memang confirm dia objek sebab dia fathah, ya. Okey, ma'a dah tahu dah. Ma'a termasuk preposition, ya. Ada yang kata ma'a bukan preposition, tak apa. Yang penting dia partikel. Yang penting dia partikel dan selepas dia ada Aisyah. Cuba tengok Aisyah. Aisyah tu what kind of noun is Aisyah? Nominatif ke? Apa nama? Nominatif. Nominatif. Kan nominatif domah. Genitive noun. Genitive noun. Tapi genitive noun bukan kasrah ke? Ni bukan sebab dia ada ta marbutah di hujung baris. So dia lepas preposition maka nama Arab ni tak boleh dikasrahkan lah. Dia nama Arab boleh kasrah, ya. Tapi sebab nama Arab yang ada tak marbutah. Tak boleh dikasrahkan. Tak marbutah tak boleh dikasrah. Okeylah tu, kita dapatlah, insya-Allah dapatlah. Ustaz boleh bagi tak boleh bagi A, ya. Ustaz bagi A minus lah. Ya, A minus Ustaz bagi. Susah dengan Ustaz payah nak dapat A minus. Ya, dengan Ustaz payah nak dapat A minus. Tapi Ustaz bagi, ya. Sebagai motivasi pada orang lain juga. Ustaz. Okey. Ya, sama, ya. Okey, jadi kita tengok Ali Imran ayat 7 sebelum kita berakhir last, ya, sebab kita mula lambat tadi. Kita tengok Ali Imran ayat 7, bagi perhatian. Huwa, kita dah sebut tadi. Huwa dia abnormal. Dia domir kan, Kak Robiah dia domir, ya. Dia pronoun lah tu. Huwa makna bahasa Melayu huwa makna dia. Dia tu siapa? Ya, dia tu Allah lah. Ya. Jadi dia adalah pronoun tapi kita panggil demonstratif pronoun. Demonstratif, ya. Tak apalah nama dia. Dan dia subjek. Dia nominatif, ya, huwa, ya. Tetapi boleh tak kita kata huwa an Kak Robiah? Kita tengok ayat tu, boleh tak, ya? Dalam ini ayat Quran tak boleh tukar. Tapi kalau dalam ayat normal, ayat biasa, boleh tak Ustaz kata huwa anzala alaikal kitab? Betul tak ayat tu? Huwa anzala alaikal kitab. Tak ada allazi, boleh tak? Ayat Quran, ya, ayat biasa. Boleh ke tak boleh? Dia menurunkan ke atas kamu. Boleh Ustaz? Wa anzala alaika, maknanya Allah menurunkan ke atas kamu. Pujian ke apa ke? Boleh kan? Boleh. Okey, ya. Ustaz tanya Kak Robiah boleh atau tidak, tapi Kak Robiah dia peramah, ya. Dia jawab, diterangkan makna apa semua, baguslah, ya. Okeylah tu. Ya. Tapi Ustaz tanya boleh ke tidak je, ya. Jadi jawapannya boleh. Maknanya allazi itu tak perlu letak. Ya. Di sini allazi ni dia pronoun juga, relative pronoun, ya. Dia untuk menunjukkan dialah yang, huwa dialah allazi yang, ya, anzala alaikal kitab. Kalau Tan Sri tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan tengok, allazi ni ada alif lam. Tetapi adakah dia normal noun? Dia tak normal. Pasal dia hanya boleh dibaca satu cara. Satu cara. Allazi. Boleh tak baca allazai, allazui? Ya, tak boleh. Dia kena baca allazi juga. Jadi walaupun ada alif lam tapi dia abnormal. Ya, dia abnormal, ya. Okey. Anzala, okey, ni kita tahu, ya, sebab verb boleh 3 huruf, ya, macam akala tadi, ya. Kalau akala, ya, 3 huruf, amana 3 huruf, tapi kalau anzala 4 huruf. Boleh tak? Boleh.
Ya, walaupun dia 4 huruf, huruf akhir, baris akhir, bukan baris hujung, baris akhir masih fathah. Ya, bolehlah cakap baris hujung, tapi kita dah setuju dulu baris akhir, baris awal, baris akhir. Sebab awal akhir itu adalah bahasa Arab. Ya, anzala baris akhir. Alaika, ala kita dah tahu dah, ya. Ala ni adalah apa ni, apa preposition, particular preposition. Ya, alaika. Okey, Kak Aloha, cuba tengok alaika ni, ya. Ada genitive noun tak kat situ, Kak Aloha? Pada alaika. 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 Genitive noun. Kau tu genitive noun. Ya, tapi boleh bagi baris bawah tak? Tak boleh sebab pronoun dia abnormal noun. Okey, ya. Dan mana kalau Ustaz nak bagi baris alaiki, boleh tak? Alaiki. Alaiki dia alaika je kan? Yalah, kalau Ustaz tukar, soalan Ustaz, dengar baik-baik. Soalan Ustaz. Kalau Ustaz, sebab Ustaz tahu dia adalah genitive pronoun, genitive noun, sebab dia datang selepas preposition kan. Ustaz tukar. Instead of alaika, Ustaz kata alaiki. Ayat tu betul tak? Betul. Dari segi grammar betul, tuan-tuan. Tapi dari segi makna tak betul. Pasal, ya, ini cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tu lelaki. Ya, sebab tu kita kata Allah telah menurunkan ke atasmu wahai Muhammad. Jadi alaika, tak boleh tukar alaiki. Kalau Fatimah, Khadijah dapat wahyu, baru boleh tukar alaiki. Ya, jadi tak boleh tukar alaiki suka-suka hati sebab ya, pasal ki apa semua ni adalah ya, abnormal noun. Dia adalah pronoun, tuan-tuan. Dia pronoun. Ya, itu cerita dia. Okey. Pasal apa ada ya kat tengah-tengah ni? Apa Kak Mai? Pasal apa ada ya kat tengah-tengah ni? Pasal tak boleh kata alaka, tak boleh ke? Nak sambung ka tu tahu ya. Ya, jadi untuk bila kita sambung, kita attach dia, jadi dia kena hidupkan balik ya tu, alaika. Ya, alaika. Because spelling ala tu ada ya belakang ni, akhir dia. So dah like you say lah, ada ya hidupkan. Jadi asal-asalnya dia ada ya ke situ? Ada alif maksurah dia panggil. Ada alif maksurah bukan ya, ya. Ya betul. Okey, Alkitab jelas, Alkitab ya. Alkitab tu apa Alkitab tu dia jadi apa? Apa ni? Apa kita panggil ya? Kak Anis, ya, Alkitab tu jadi apa? Apa fungsi dia? Apa fungsi? Alkitab tu apa fungsi dia? Alkitabah, ya. Dia jadi apa? Dia accusative noun. Okey, apa? Itu jelas lah. Sudah nampak dah kat situ accusative noun kan. Tapi fungsi dia sebagai apa? Fungsi dia. Dia berfungsi sebagai subjek. Subjek ke? Objek. Sebagai objek. Sebab subjek mesti awal ayat. Yes. Boleh tak subjek di ujung ayat? Boleh sebenarnya. Dia boleh. Ya, tetapi baris dia tu. Baris dia bukan domah. Kalau Alkitabu ada possibility dia jadi apa ni subjek. Tapi kalau Alkitabah sampai ke mati pun tak boleh jadi subjek. Pasal dia barisnya fathah. Dan dia adalah normal noun. Ya, selesai lah tuan-tuan. Apa soalan? Silakan. Ya. Boleh masuk contoh-contoh lain. Ya. Macam huwa tadi kan. Ini hunna contoh di bawah ni. Ya. Macam tu juga. Hunna. Ya. Hunna ni boleh jadi subjek. Memang dia subjek. Hunna ni memang subjek. Ya. Ayat 7 ni. Okey. Ya. Apa ni? Haji Megat. Ya. Sekarang kita nak apply compound noun. Cuba tengok. Kat mana compound noun kat situ? Ada berapa compound noun dalam ayat ni? Ummul kitab wa akharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Ada berapa compound noun? Ummul kitab itu satu. Satu ke dua? Ada dua. Yang mana? Ummul kitab
Ukharu mutasyabihat. Kan ada ukharu mutasyabihat tak? Satu. Jadi mana ada berapa? Satu ke dua? Tak apa, salah kita betul kan? Okey je. Satu. Wa ukharu mutasyabihat tu compound noun ke bukan? Maknanya possession ke bukan? Itu je soalan ni. Wa ukharu mutasyabihat. Possession ke bukan? Wa ukharu mutasyabihat. Bukan possession, wa ukharu mutasyabihat. Itu tak tahu juga. Wa ukharu mutasyabihat ni tak pastilah Ustaz. Tak pasti ya. Okey. Nak pastikan senang je. Tengok noun yang kedua, dia baris bawah tak? Kalau dia bukan baris bawah, confirm dia bukan compound noun. Ummul kitab betul. Ya. Pasal ummu first noun. Al-kitab second noun. Cuba tengok al-kitab second noun. Dia baris bawah tak? Baris bawah, dia kasrah. Ni genitif ni. Al-kitab ni genitif. Ya, confirm dia adalah second noun dan dia adalah genitif. Untuk wa ukharu, waw tak ada masalah lah kan, sebab waw tu apa ni, sentence connector, ya, dia partikel. Ukharu mutasyabihat. Kalau ukharu mutasyabihatin, mungkin mutasyabihatin, ya, pasal dia kasrah. Ini tak kasrah, ini domah. Jadi confirm dia bukan compound noun, ya. Okey, apa ni Haji Megat, cuba terjemahkan ayat ni. Terjemahkan. Daripada hunna sampai mutasyabihat. Cuba. Salah tak apa. Hunna tu apa ni mereka? Hunna. Lelaki perempuan hunna ni. Hunna tu apa ni? Muannas. Okay. Hunna ummul kitab adalah apa ni? Ibu kitab. Wa ukharu dan selainnya mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat lah, ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat tu mana yang samar-samar. Ya, yang samar-samar. Yang kita tak pasti. Dia punya apa kita panggil, ya. Dia punya apa istilah dia, ya. Sama ada makna dia tu jelas atau tidak je, punya apa ni, dia punya tuan-tuan kalau ada soalan silakan. Okey, sorry. Okey, jadi hunna di sini ya merujuk kepada ayat-ayat, ya, sebab dia daripada atas tadi ni, ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran, ya, dia yakni Allah Allazi yang anzala telah menurunkan alaika ke atasmu wahai Muhammad Alkitab. Alkitab tu Quran lah. Ya, jadi dalam Alkitab ni, ya, minhu sebahagian daripada dalam Alkitab tu ada ayatun, ayat-ayat yang muhkamat. Ya, sekali lagi Haji Megat nak confirm kan Haji Megat faham sungguh, ya. Ayatun muhkamat ni dia possession ke description? Tak boleh. Kaloha pula, kaloha. Ayatun muhkamatun tu, ya, dia apa tu? Dia sifat, dia bukan compound noun. Dia bukan compound noun, okey, ya. Jadi muhkamatun tu, ya, adalah adjektif. Jadi jelas Ustaz letak sini, ya. Haji Megat pun boleh tengok, ya. Semua tuan-tuan dan perempuan adjektif. Dia nominatif juga. Dia masih nominatif. Pasal apa dia nominatif? Apa Kak Aloha? Muhkamat tu pasal apa nominatif? Pasal apa dia nominatif? Apa bukti dia tu nominatif, Kak Aloha? Apa bukti dia nominatif? Ya, silakan. Kak Jamalia, ya. Apa sebab muhkamatun tu nominatif? Ya, pasal apa, tuan-tuan? Hujung tomah.
Pasal bunyi dia pun tone dah kan. Ya, muhkamatun, domah, tanwin, ya. Sebab itulah dia nominatif. Ya. Maaf. Kalau bunyi dia mutasyabihatun, sama nominatif noun, sebab tu. Semua nominatif. Ya. Dia adalah nominatif. Sebab tanwin domah saja nominatif tu. Tanwin domah atau domah saja nominatif. Ya. Fathah atau tanwin fathah akuzatif. Ya, kasrah ataupun tanwin kasrah. Kasrah saja genitif tu. Ya, fathah saja akuzatif. Domah saja, ya, itu mesti dia adalah nominatif. Itu je cerita dia. Cuma dia jadi sifat ke jadi apa itu sajalah, ya. Jadi muhkamatun dia adjektif yang menerangkan ayat. Jadi sebahagian daripada Alkitab tu, hu ni, ya, minhu ni merujuk pada Alkitab ni. Sebab ayat ni bersambung ni semua. Ni semua satu ayat ni. Ali Imran ayat 7, ayat 7, ayat 7 ni sama. Ya. Dia yakni Allah, Ustaz terjemahkan, ya. Terakhir sebelum kita tamat. Dia yakni Allah, ya, yang allazi anzala telah menurunkan alaika ke atasmu wahai Muhammad Alkitab yakni Al-Quran. Minhu sebahagian, ya, daripada ayat Al-Quran itu adalah ayatun, ayat-ayat muhkamatun yang jelas, yang apa? Yang tak perlu ditakwil. Ya, clear cut. Macam kita kata, kul katakanlah huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Tak payah takwil lah. Allah memang esa. Ya, bukan makna esa tu ialah begini, begitu, tak payah. Ya, dia muhkamat kita panggil. Kemudian hunna, ya, hunna maknanya sebahagian lagi pada ayat-ayat tu, sebab sebahagian ayat-ayat yang jelas, sebahagian lagi, ya, ataupun semua ni ayat-ayat yang muhkamat ni adalah umul kitab. Adalah ibu kepada kitab. Maknanya dia adalah prinsip-prinsip utama tentang akidah, ya, tentang hukum hakam dan sebagainya. Sementara wa ukharu, ya, sementara yang selain daripada itu ataupun yang lain daripada itu adalah mutasyabihat, ayat-ayat yang sama-sama. Ayat sama-sama inilah perlukan tafsiran para ulama, ya, kepahaman bahasa Arab, ya, dan konteks ayat tu untuk mengetahui makna. Selesailah, itulah cerita kita pada hari ini. Ya. Okey, last apa soalan, silakan. Ada apa? Ustaz nak tanya, Ustaz nak tanya, hunna tu bukan ni feminine day tu. Hunna. Ya, memang betul, feminine. Dia pronoun. Feminine lah. Feminine dimasukkan dengan mereka, ya. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Tapi Ustaz kata tadi sebahagian itu umur kitab kan. Jadi maknanya sebahagian, yang ni sambung pada atas. Hunna ni merujuk pada ni, ayatun muhkamatun ni. Hunna ni yang kita kata mereka tu mana ayat-ayat tu lah. Kita bukan rujuk pada orang ni sekarang. Kita rujuk pada ayat-ayat. Ayat-ayat tu. Okey. Sebab ayat-ayat ni, cuba tengok. Ayat-ayat ni kan ada alif ta dekat ujung. Bila dia ada alif ta kat ujung, dia ni adalah feminine plural. Feminine. Dia feminine. Feminine plural. Dia bukan masculine. Oleh kerana dia adalah feminine plural, pasal tu kita kata hunna. Pasal itulah kita refer kepada dia sebagai hunna. Kalaulah dia masculine plural, katalah masculine plural, kita tak boleh guna hunna dekat sini. Kita guna apa, Tan Sri? Kita kena gantikan dia dengan home. Kita kena gantikan dengan home. Okeylah tu, ya. Jadi ayat-ayat ni, ayat-ayat yang muhkamat ni, ya, adalah umul kitab. Dia adalah ibu kepada kitab. Maknanya prinsip-prinsip utama dalam kitab. Ibu tu bukan makna ibu. Ibu tu makna yang utama. Ya, sebab tu kita kata ibu negeri kan? Ibu negeri. Ya, ataupun ibu negara. Maknanya bandar utama. Ya, tu maknanya ibu. Ibu di situ nothing to do dengan ibu manusia lah. Ya, tu adalah center dia. Okey, selesai. Okey, ada soalan lain? Silakan. Ya, sama. Ada apa lagi? Ya, kalau tidak kita boleh buat boleh buat summary ataupun apa-apa ucapan terakhir, silakan, ya. Kak Mazidah ada apa? Kak Masita. Ya, saya mendatang lambat ni, Ustaz. Ya. Tak adalah, betul lah. Saya pun terfikir macam Tan Sri tadi. Bila kita ingat hunna, bila kita ingat hunna tu kita ingat orang aja kan? Pasal kita fikir they, feminine kan? But actually, don't forget, it is also referring to some other things, not only pada manusia. Itu saja, Ustaz. Dan dia masih feminine plural.
Yes, it is feminine. Kita duk ingat feminine mean orang, but actually it also means something. It also means something else which is feminine. Yes. Ya, betul. Bukan mesti manusia. Ya, sama. Yes. Okey, ada lain tak ada apa? Okey, buat ucapan penutup ya Kak Mazidah kalau tak ada soalan. Ya, jazakallah Ustaz. Minta maaf jika kami tadi terkasar bahasa ke, tersilap cakap ke Ustaz ya. Sama. So, kita nak memahami. Ya, kita pun nak memahami kadang-kadang apa yang Ustaz fikir dan apa yang kami fikir tak sehaluan because Ustaz is more advanced. Kita ni ke bawah sangat. Minta maaf Ustaz ya jika terkasar tadi ke tersilap cakap Ustaz ya. Sama-sama. Ustaz pun sama juga kalau ada terasa. Ya. Ya. Okey, jadi kepada semua jemaah-jemaah, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama untuk mengikuti kuliah-kuliah kita ya. Never give up in this challenging topik ataupun challenging challenging punya subject lah, I would say that lah, So dan alhamdulillah walaupun dah ke 20 something dah masih lagi 60 orang, we as penganjur amat-amat bersyukur. Kalau boleh kawan-kawan yang baru masuk beritahu masih boleh join sebab kita ada rakaman-rakaman. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri kerana sentiasa menghantar all the postings. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Haji Nazri dan semualah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mazidah. Ya, sama. Okey. Terima kasih Mazidah. Stay strong, stay put friends. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Sama. Tan Sri, better check your laptop ya. Yes. I pun tadi tertunggu-tunggu, tengok-tengok je Kak Tan Sri dah masuk ke belum, Okey. InsyaAllah. But you did well. You managed to answer all the questions very well. Yes, my flow actually. Aku pun terpinggir-pinggir nak jawab. Aku dah terpinggir-pinggir nak jawab. Congrats sampai A lagi. Okey, Tan Sri. Assalamualaikum. Okay, thank you. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih, Datuk. Hai. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kena revise lah. Tak revise memang pengsan. Itulah. Very complex nak kena reflect balik. Boleh dengar lagi ke? Dengar lagi ya? Dengar saya? Boleh. Tan Sri tak. I thought I left already. Boleh dengar lagi suara. Tan Sri pasang. Dia dapat kira kita ni duk C+, dia C- lagi ni. Salah. I tadi pun jawab betul pinga juga. Tapi I thought this dah tutup. Okay, I have to go and close somewhere. Okay. Leave the Zoom. Okay, I got to leave the Zoom. Okay. Right. Terima kasih. Terima kasih. Wassalam.